وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك نبي أمي وعلى أزواجه وذرياته كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد عبدك ورسولك نبي أمي وعلى أزواجه وذرياته كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد. Terima kasih kepada sahabat saya pengurusi majlis Haji Azwira. Saya sebelum kita mula bab bid'ah, saya teringat benda sekarang untuk kongsi. Setiap benda yang kita dengar ataupun setiap maklumat yang sampai kepada kita, saya selalu sebut, dalam debat saya sebut budak-budak, kita sebenarnya ambil dua benda lebih daripada satu perkara yang kita terima satu-satu masa. Kita terima maklumat dan juga kita terima tafsiran orang yang sampaikan maklumat itu kepada kita. Jadi sebab itu Quran sebut ulul albab ni siapa? Orang yang mendengar perkataan, mereka dengar fayattabi'una ahsanahu. Jadi mereka pilih yang paling tepat. Bagi orang yang mereka tak cerdik, mereka dengar dan mereka terima. Jadi beza ulul albab ataupun penuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu, dia kena ada sifat tu. Sifatnya dia mesti dengar dan dia pilih. Bila Haji Azwira sebut apa ni, Ustaz Salman dah kahwin, contoh itu yang saya teringat tu kan. Mesej yang nak disampaikan, orang ini sudah kahwin, dah kahwin. Tapi cara kita letakkan ayat tu, dia memberi tafsiran yang berbeza. Kalau kita kata Ustaz Salman dah kahwin dengan Ustaz Salman baru kahwin, maklumatnya sama. Nak cerita kata si fulan ni dah kahwin, tetapi cara kita letakkan ayat, dia memberi tafsiran yang berbeza kepada orang yang dengar. Bila kita kata dia ni dah kahwin, orang akan kata mungkin, orang kata apa, dah basi, dah lama dah kahwin, dah kahwin. Tapi bila kita kata baru kahwin, artinya oh dia ni baru kahwin, baru lagi kahwin. Kalau kita kata oh dia ni dah kahwin kot, dia ada maksud lain tu. Terutamanya kalau orang umur 40 tahun ke atas, orang tanya, "Encik dah kahwin belum?" Dah kahwin dah. Itu kan benda tak ada. Pokok ada maksud tersirat ke apa. Tapi yang penting balik kepada cerita penuntut ilmu. Bila kita belajar benda yang penting, nasihat untuk diri saya dan kita sekalian, belajarlah ilmu daripada siapa pun. Yang penting kita dengar dan kita pilih. Itu sifat ulul albab, orang yang mendengar dan memilih. Kalau kita sekadar dengar dan terima, maka manusia tak akan sampai kepada titik kebenaran. Sebab bila manusia sekadar terima satu maklumat, dia tak tahu mana betul mana salah. Sebab itu kalau tuan-tuan rajin tengok video-video YouTube kan, cerita orang-orang yang murtad, kan ramai orang mengaku murtad. Kalau tengok video YouTube, hampir kesemua orang yang murtad dalam video YouTube, sebab dia satu je. Semua sebab dia jumpa benda lain yang bagi tahu kat dia mesti jadi Kristian. Majority. Kita cuba balik cek. Ada orang kata dia tidur malam dia mimpi Jesus datang kat dia, esok pagi dia bangun dia jadi Kristian. Ada yang kata dia tidur malam dia mimpi Ruhul Quds, Holy Spirit datang kat dia pun jadi Kristian. Ada orang kata dia tidur malam dia mimpi Tuhan kata kat dia, kau jadilah Kristian, dia pun jadi Kristian. Ramai. Tapi berbeza dengan orang yang masuk Islam. Ramai orang yang masuk Islam, dia bukan main dengan spiritual, dia ada alasan kenapa aku perlu Islam. Itu beza. Cuba kalau kita tengok video orang yang murtad dengan orang yang masuk Islam, pendekatan itu betul-betul berbeza. Baik, cerita menuntut ilmu. Jadi tajuk yang diberikan kepada saya itu tajuk
bid'ah hasanah dengan bid'ah dhalalah. Tajuk ni tajuk klasik lah, tajuk yang orang bincang sejak sekian lama, tajuk yang lama. Dan ini juga isu yang telah menimbulkan perpecahan di kalangan ramai orang. Dan bila perpecahan itu mula berlaku, hatta di zaman ulama mazhab pun perpecahan itu mula berlaku disebabkan perbahasan tentang bid'ah. Dan apabila taklid ni artinya zaman di mana orang tak tahu benar dan salah, orang ikut je guru dia. Pada zaman taklid, bid'ah menjadi satu benda yang paling besar membawa perpecahan pada ketika itu. Kenapa? Kerana semua orang dia menganggap dia berada di atas jalan yang benar dan dia menuduh orang lain melakukan bid'ah. Dan orang yang dituduh melakukan bid'ah juga dia mempertahankan pandangannya, maka berlakulah perpecahan di kalangan orang, perpecahan yang besar di kalangan umat Islam. Sehingga datang zaman selepas itu di mana orang berpandangan isu bid'ah ni tak payah cakap sebab dia membawa perpecahan di kalangan manusia, jadi tak perlu cakap. Hatta orang yang tak perlu cakap pun dia bawa perpecahan juga. Nanti kita akan cerita detail apa yang berlaku. Cuma yang pentingnya, isu bid'ah ni dia satu isu yang amat penting. Dia asas Islam. Sebab dengan adanya perkataan bid'ah di dalam Islam, ini membezakan di antara Islam dengan agama-agama lain. Kalau sahabat-sahabat yang ikut kelas hadis 40, kita dah bincang dahulu hadis siapa yang melakukan amalan yang tidak ada dalam urusan kami, maka amalan itu tertolak. Kita dah bincang hadis itu. Sebab apa? Sebab semua agama yang ada di atas muka bumi ini, dia rosak disebabkan tidak ada mekanisme untuk kawal. Orang buat maksiat, ramai orang buat maksiat. Orang tahu bahawa maksiat itu benda yang salah. Semua orang tahu. Tetapi apabila orang buat tambahan di dalam agama, itu dianggap sebahagian daripada agama. Dan kerana tambahan di dalam agama inilah, semua agama yang ada selain daripada Islam, dia hilang rupa asal dia. Sebab tidak ada benteng yang menahan agama itu supaya kekal. Sebab itu Kristian pada hari ini dengan Kristian ketika mereka duduk bersama dengan Nabi Isa, ibadat mereka berbeza, cara hidup mereka berbeza, fungsi agama dalam hidup mereka berbeza. Sebab tak ada benda yang mengawal. Bila tak ada benda kawal, orang akan tambah. Datang satu zaman orang buat kajian ilmu, padri kata kajian ilmu tak boleh, mesti ditolak. Maka pada ketika itu nak buat kajian, mesti datang endorse daripada gereja, baru kajian itu diterima. Selepas tu orang fikir-fikir, orang kata padri ni tak boleh percaya, mereka main duit orang. Maka datang mazhab baru pula, Protestan yang hentam gereja betul-betul. Buat semula Bible baru, Bible yang ada dekat gereja ni tak boleh dipakai. Maka ini berlaku dalam agama Kristian. Sebab apa? Sebab tak ada benteng. Tak ada benteng yang katakan ini agama, ini bukan agama. Dan agama-agama lain juga sama. Hatta agama yang dicipta oleh manusia juga sama. Berubah wajah agama. Agama Sikhism kan, asalnya Sikhism, Sikh, dia haram potong rambut dengan janggut, haram, tak boleh. Ingat pengasas dia kalau hidup sekarang, dia mesti marah dengan orang Sikh semua. Sebab wajah agama dah berbeza. Sekarang majoriti orang Sikh menganggap itu benda biasa, tak apa, tak ada masalah. Ikut Sikhism, orang Sikh tidak pakai seluar pendek, tapi sekarang orang Sikh pakai kot dengan tie. Sebab agama dia tak ada benteng. Jadi beza Islam dengan agama lain. Apabila Nabi mengajarkan syariat, Nabi bukan sekadar ajar, tapi Nabi tutup syariat itu. Nabi ajarkan yang hak untuk mengajarkan agama ini adalah hak aku, orang lain tak boleh. Maka itulah yang membuatkan agama ini kekal. Baik itu hadis-hadis yang menceritakan tentang usul agama. Satu, hadis niat. Niat mesti ikhlas, usul agama. Yang kedua, hadis yang al-halal bayyin wal haram bayyin. Benda-benda halal jelas, Nabi halalkan. Benda-benda haram jelas. Dan benda-benda yang musytabihah, nampak macam halal, nampak macam haram juga, tinggalkan benda itu. Dan yang ketiga,
hadis yang mana man amila amalan laisa alaihi fi amrina fahuwa rad. Siapa yang buat satu benda yang kami tak ajar, maka amalan itu tertolak. Maka kata Imam Ahmad, inilah 3 hadis yang menjadi usul syariat, asas syariat. Apa asasnya? Pertama, niat mesti ikhlas. Yang kedua, amalan itu mesti ada asal usul. Kita tak boleh halalkan benda yang agama haramkan. Kita tak boleh haramkan benda yang agama halalkan. Dan yang ketiga apa? Dia tak boleh ada sebarang tambahan. Maka ini yang buat Islam kekal. Dan alhamdulillah dengan usaha ulama hadis dan ulama tafsir, mereka jaga agama. Maka bila masa pun, kalau ada orang tiba-tiba datang, dia nak tambah satu lagi solat, dia nak tambah satu solat, dia automatically akan ditolak oleh semua orang. Semua ulama akan bantah dia. Sebab itu dalam Islam, usaha untuk buat ibadat baru ni, usaha tak berjaya. Tak boleh berjaya. Sebab orang akan cantas. Kenapa orang akan cantas? Nanti kita akan bincang. Yang penting, apa sahaja usaha untuk ubah rupa Islam, usaha itu akan dicantas. Aminah Wadud, dia cuba sekali nak jadi imam sembahyang Jumaat, tapi dia tak boleh ke mana. Tak ada orang ikut dia, itu satu. Dan juga dia tak boleh berkembang sebab usaha itu dicantas. Ini beza Islam dengan agama lain. Dan satu sebab mudah kita kata, sebab Islam ni sumber syariat kita ada. Bila masa pun bila kita berbeza pandangan, balik kepada Al-Quran, balik kepada Sunnah, jumpa jawapan. Orang beza pandangan, kawan ni kata boleh buat, kawan ni kata tak boleh buat. Last sekali apa kita buat? Buka kitab hadis, kita jumpa, oh ini sebenarnya yang Nabi ajar. Senang. Bila masa, siapa sahaja, di mana sahaja, tak ada orang boleh kawan. Ini beza Islam dan agama lain. Agama Hindu, kitab suci beda, hanya orang-orang keturunan tinggi yang boleh pegang. Orang-orang tak boleh pegang. Jadi mereka pun tak tahu. Sambil kereta dia pun kaya, dia tak tahu, tak boleh pegang. Itu agama Hindu. Tapi tak apalah, bahasa dia ada juga, dia faham. Kristian bukan setakat kitab, bahasa pun dia tak tahu. Dia berpegang kepada terjemahan sahaja. Apa tukang terjemah cakap, itulah yang dia pegang. Tapi beza dengan Islam, orang yang cerdik ke, orang yang tak cerdik ke, apa ke, dia boleh pergi bila-bila masa, dia boleh cek dan pastikan ibadat ni ada ke tak ada. Jadi tuan-tuan, sebelum kita cerita bab bid'ah ini benda paling mudah. Tanggungjawab kita, bila berbeza pandangan dengan siapa-siapa pun, siapa sahaja berbeza pandangan, kita dengan orang ke, ataupun dua orang yang sentiasa berbeza pandangan ke, benda paling mudah balik kepada sumber. Rudduhu ilallah wa rasul. Kembalikan urusan itu kepada Allah dan Rasul. Maka di situ kita akan dapat jawapan. Jadi berbalik kepada perkataan bid'ah, sebagaimana yang disebut oleh sahabat kita Jazir. Bid'ah ini perkataan yang Nabi guna. Nabi guna, itu yang pertama sekali. Sebab ada di kalangan manusia mereka kata, tak payahlah cakap bab bid'ah ni. Kita kata, kenapa ulama cakap bab bid'ah? Sebab Nabi guna perkataan ini. Iyyakum wa muhdatsatil umur. Jaga-jagalah kamu dengan benda yang kamu reka. Muhdatsat, benda-benda baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Kerana setiap yang baru ini adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Wa kullu dhalalah finnar. Dan setiap yang sesat itu di neraka. Itu kata siapa? Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itu para ulama guna. Sebelum kita nak cerita beza bid'ah hasanah dengan dhalalah ni, saya nak bacakan beberapa pandangan ulama tentang bid'ah. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud ni sahabat Nabi. Kata Ibnu Mas'ud, "Wallazi nafsi bin Mas'ud biyadihi." Demi zat yang memegang jiwa Ibnu Mas'ud, "Laqad faddaltum ashab Muhammad ilman aw ji'tum bi bid'atin dhulman." Ibnu Mas'ud ni dia
dia jumpa orang yang mereka ni kumpul ramai-ramai zikir. Dia duduk ramai-ramai zikir, ada seorang ketua dan yang lain ikut ketua dia. Ketua kata kabbiru mi'ah, takbirlah 100 kali. Orang ramai pun Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bila ketua kata halilu mi'ah, tahlillah 100 kali, maka mereka pun ramai-ramai la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi Ibn Mas'ud bila dia tengok mereka buat perbuatan ini, yang mana zaman Nabi tak ada. Zaman Nabi bagaimana dia berlaku? Orang duduk, orang berzikir dengan suara yang munkhafid, suara yang perlahan, orang zikir masing-masing. Dan tak ada ibadat jama'i. Zaman Nabi orang tak buat ibadat jama'i. Nabi duduk dalam masjid, kadang-kadang selepas subuh Nabi duduk lama, Nabi zikir. Sahabat ada yang bangun dan Nabi beredar. Kadang-kadang lepas main subuh Nabi terus bangun, ada sahabat lain yang duduk berzikir. Maka semua orang bawa urusan masing-masing, zikir cara masing-masing. Zaman Ibn Mas'ud ada orang yang mereka buat inisiatif baru. Apa inisiatif dia? Kita duduk orang ramai, kita zikir orang ramai. Kata Abdullah bin Mas'ud, laqad faddaltum ashab Muhammad ilman aw ji'tum bi bid'atin dhulman. Adakah kamu ini mempunyai ilmu yang melebihi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun kamu telah melakukan bid'ah dalam keadaan zalim? Walladhi nafsi bin Mas'ud biyadihi la in akhadtum athar al-qawm la yasbiqannakum sabaqan ba'ida wa la in harartum yaminan aw shimalan la tadillunna dalalan ba'ida. Kata Ibn Mas'ud, la tadillunna dalalan ba'ida. Andai kata kamu ini mengikut athar, jejak langkah kaum yang terdahulu daripada kamu, la yasbiqannakum sabaqan ba'ida, maka kaum yang terdahulu daripada kamu ini, para sahabat dan sebagainya, mereka telah mendahului kamu dengan jauh. Artinya ibadat mereka ini benar, tepat. Wala in harartum yaminan aw shimalan, dan andai kata kamu berpaling ke kanan ataupun ke kiri, la tudillanna dhalalan ba'ida, maka kamu akan sesat dengan kesesatan yang jauh. Dalam perkataan lain Ibn Mas'ud juga sebut, laqad hadaitum lima lam yahtaddu lahu nabiyyakum, atau lima lam yahtaddu lahu nabiyyukum. Adakah kamu mendapat petunjuk yang tidak diperolehi oleh nabi kamu? Au innakum, ataupun kamu ini mutamassikuna bidhanbin dhalal, ataupun kami lamuntasikun, artinya ataupun kamu ini sedang berpegang dengan bid'ah yang sesat. Maknanya Ibn Mas'ud bila dia jumpa orang, dia tanya mereka, adakah kamu ini mengikut kebenaran ataupun salah? Dia tanya mereka, dan dia kecam perbuatan mereka. Kalaulah perbuatan mereka itu betul, kata Ibn Mas'ud, hadaitum lima lam yahtaddu lahu nabiyyukum. Kalau perbuatan kamu betul, adakah kamu mendapat petunjuk yang nabi kamu pun tak dapat? Artinya apa? Kalau orang buat satu benda baru yang nabi tak buat, para sahabat mereka katakan apa? Kamu ni sesat ke, ataupun kamu telah dapat satu benda yang nabi kamu pun tak dapat? Jadi benda paling mudah bila berurusan dengan ibadah, dia ada titik paling tinggi dalam ibadah. Titik paling tinggi apa? Perbuatan Nabi SAW. Maka apa sahaja yang Nabi tak buat, itu tidak dikira ibadah. Dan begitu juga para sahabat yang lain. Kata Huzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, kata Huzaifah, ajwadu ma akhafu 'ala an-nas ithnatan. Huzaifah kata ada dua benda yang aku takut akan menimpa manusia. Yang pertama kata Huzaifah, ayyuthiru ma yarawna 'ala ma ya'lamun. Satu, apabila manusia menjadikan benda yang mereka lihat lebih penting daripada benda yang mereka tahu. Benda yang mereka nampak, mereka anggap itu lebih penting. Yuthiru, melebihkan.
Tuan-tuan, ini ramai terjadi kepada manusia. Ibn Huzaifah pesan, ini benda yang aku takut. Sedangkan ramai jadi begitu. Orang menilai kebenaran dengan apa yang mereka lihat. Dan yang kedua kata Huzaifah, wa ayyadillu wa hum la yash'urun. Mereka sesat dalam keadaan mereka tak tahu. Inilah dua benda yang ditakuti oleh sahabat, dan inilah yang berlaku. Apa yang berlaku kepada manusia selepas zaman itu? Mereka melihat benda yang tepat apa? Yang ramai orang buat, yang mereka lihat. Dan yang kedua, mereka melihat apa? Mereka berada di dalam kesesatan dalam keadaan mereka tak tahu. Duk ingat berada di atas petunjuk, tapi rupa-rupanya berada di atas kesesatan. Dan ini berlaku. Dan para sahabat, mereka betul-betul keras terhadap bid'ah. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, Umar kerat pokok yang berlaku perjanjian di bawah pokok itu. Benda penting. Orang simpan perjanjian Hudaibiyah, benda penting. Tapi disebabkan orang mula ada kecenderungan untuk buat maksiat, ada kecenderungan untuk buat syirik, apa orang buat? Orang potong, menutup jalan untuk manusia melakukan syirik. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, dia ni jadi wali Allah yang pergi ke Kufah. Bila dia duduk di Kufah, orang ada satu masjid, Masjidul A'zam, yang ramai orang pergi ke masjid tu. Bila ramai orang pergi, Ibn Mas'ud tanya, kenapa ramai orang pergi masjid ni? Tentu pergi ke masjid bukan ada masalah pun, sama aja. Tapi orang sangka masjid tu ada kelebihan yang tak ada dekat masjid lain. Orang pergi, maka Ibn Mas'ud arahkan untuk masjid itu diruntuhkan kerana menjaga agama. Dan bid'ah ini, dia bukan sahaja berlaku dalam ibadat. Apa sahaja benda yang orang sandarkan kepada agama, di situ ada kemungkinan berlakunya bid'ah. Sebab itu, sebagaimana yang kita sebut tadi di permulaan, kata Imam Ahmad, usulul Islam ala thalathati ahadith. Usul Islam ada pada 3 hadis. Hadis a'mal bin niyat, hadis man ahdatha fi amrina, siapa yang buat benda yang tak ada dalam agama dia tertolak, dan juga halal jelas, haram jelas. Orang pegang dengan 3 hadis ni, maka agamanya pun sempurna. Baik, sekarang kita nak cerita betul-betul. Itu sebagai mukadimah lah, cerita sikit situasi yang berlaku. Kenapa agama ini menghalang orang melakukan tambah benda baru. Dalam masa yang sama, Nabi SAW ada benda yang orang tambah, Nabi benarkan. Maka para ulama, disebabkan ini, ulama kena tentukan apa yang boleh tambah, apa yang tak boleh tambah. Apa yang Nabi benarkan tambah? Benda yang tak ada kena-mengena dengan agama. Orang cakap berdasarkan pengalaman, itu Nabi benarkan. Orang bertani kan, orang tanam, bercucuk tanam. Orang ikut petua Nabi, bila ikut petua Nabi, tumbuhan tak jadi. Sahabat datang tanya kepada Rasulullah, aku ikut petua Rasulullah dan pokok aku tanam ni tak jadi. Kata Rasulullah SAW, antum a'lamu bi syu'uni dunyakum. Kamu lebih tahu urusan dunia kamu. Maknanya dalam bab ni Nabi benarkan orang tambah. Tapi bila datang bab ibadah, Nabi sekat para sahabat jangan tambah. Jadi para ulama mereka bincang apa tambahan yang boleh buat, apa tambahan yang tak boleh buat. Sebab itu kalau saya akan baca pandangan Imam Syafi'i dalam bab ini. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, al-muhdathat minal umur darban. Benda-benda yang baru ni, yang direka, ada 2 jenis. Tuan-tuan kena ingat, kita kata mazhab Syafi'i, kena ingat ini pandangan Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, benda baru ada 2 jenis. Ahaduhuma ma uhditha mimma yukhalifu kitaban aw sunnatan aw atharan aw ijma'an. Yang satu, kata Imam Syafi'i, benda-benda yang dicipta lalu dia bercanggah dengan Al-Quran, bercanggah dengan sunnah, bercanggah dengan athar. Athar maknanya apa? Perbuatan sahabat, dan juga bercanggah dengan ijma'. Ijma' artinya kesepakatan umat Islam. Fahadihil bid'atu dhalalah.
Imam Syafi'i kata ini adalah bid'ah yang sesat. Wa tsaniyatu, yang kedua, ma uhditha minal khair, apa yang dicipta di kalangan benda-benda yang baik, la khilafa fihi liwahidin minal ulama. Satu, benda baik. Yang kedua, la khilafa fihi li ahadin minal ulama, tak ada seorang pun ulama bantah benda itu. Wa hadhihi muhdathatun ghairi madhmumah, ini adalah penciptaan baru yang tidak dikeji. Wa qad qala Umar radhiyallahu anhu fi qiyam syahri Ramadan, maka Umar Al-Khattab telah berucap berkaitan dengan mendirikan solat Ramadan. Zaman Nabi keluar beberapa hari untuk solat Ramadan di masjid, solat tarawih. Lepas tu Nabi tak keluar. Zaman Abu Bakar tak keluar. Solat tarawih zaman Abu Bakar semua buat sendiri-sendiri. Zaman Umar letakkan imam, lantik imam, dan orang datang solat di belakang imam tu. Kata Imam Syafi'i, contoh bid'ah yang baik ini adalah, kata Umar Al-Khattab bila dilihat orang datang solat jemaah, kata Umar, ni'matul bid'ah hadhihi, sebaik-baik bid'ah ini, yakni annaha muhdathatun lam takun. Kata Imam Syafi'i, artinya apa? Ini benda baru yang dulunya tak ada. Wa idza kanat laysa fiha raddun lima madha, dan juga tidak ada halangan ataupun bantahan daripada apa yang telah kami sebutkan, iaitu tak ada bantahan daripada Quran, tak ada bantahan daripada sunnah, ijma' dan juga akal. Balik kepada cerita tadi, bila kita dengar perkataan orang, kita tak faham apa maksud orang itu biasanya. Maka perkataan manusia ini terbuka untuk ditafsir. Macam-macam tafsiran. Kita dengar, kita boleh fikir. Kadang-kadang ada orang dia fikir sudut satu sudut, ada orang dia fikir sudut yang kedua. Jadi takrif Imam Syafi'i ini, macam mana kita nak tahu maksud sebenar Imam Syafi'i? Kena tengok bagaimana Imam Syafi'i berurusan dengan hukum hakam fiqh. Masyhur betul dalam mazhab Syafi'i, masyhur ada bid'ah yang madhmumah, ada bid'ah yang mahmudah, ada bid'ah yang dikeji, ada bid'ah yang dipuji. Tapi yang mana dipuji, yang mana dikeji, kita dengar reka sendiri. Masalah berlaku apabila bab kaedah, kita ambil kaedah Imam Syafi'i. Ramai orang ambil kaedah Imam Syafi'i, tapi bila main bab amalan, dia tak ikut cara Imam Syafi'i. Dia pergi letak cok tu suka hati dia kan. Dia buat satu benda yang Imam Syafi'i tak suruh pun. Lepas tu dia kata yang ni bid'ah mahmudah. Padahal Syafi'i tak tahu pun. Betul istilah tu Imam Syafi'i guna, tapi kita salah guna kadang-kadang. Jadi kita akan lihat macam mana cara Imam Syafi'i guna. Tuan-tuan, contohnya, satu contoh. Imam Syafi'i rahimahullah, dia sebut tentang doa istiftah. Iftitah dalam solat. Doa yang Imam Syafi'i pilih, kata Imam Syafi'i, yang aku pilih, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu kata Imam Syafi'i kalau solat jamaah. Solat jamaah maksudnya apa? Imam jangan baca panjang, menyusahkan makmum, nanti makmum letih. Kalau solat jamaah. Kalau solat seorang-seorang, yang Imam Syafi'i pilih, lepas habis itu sambung, Allahumma antal malik la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka zalamtu nafsi wa i'taraftu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaq la yahdini li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrif anni sayyi'aha illa anta labbaika wa sa'daik wal khairu fi yadaik wasyarru laysa ilaik ana laka wa ilaik tabarakta wa ta'alaik astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu mazhab Syafi'i. Doa iftitah mengikut mazhab Syafi'i. Tuan-tuan, sebelum kita sambung, ada tak sahabat di kalangan kita yang amal doa iftitah ikut mazhab Syafi'i? Yang Imam Syafi'i ajar, ada yang kita amal? Kita baca iftitah macam mana?
Saya tak ingat dulu sekolah menengah ada dia mula dengan Allah Akbar Kabirah kan. Allah Akbar Kabirah Alhamdulillah katsira sekolah menengah betul. Lepas tu wajah wajhiya allati fatara as-samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati. Wajah wajhiya allati fatara as-samawati wal ardh. Betul, ada dalam hadis ini sampai habis. Tapi yang Allah Akbar Kabirah tu ada dalam hadis lain. Kita dicampur dua hadis. Tapi dalam kita campur, kita ambil sekerat yang belakang. Yang depan kita ambil, yang belakang kita ambil sekerat. Tapi tak apa, yang penting itu doa iftitah yang Imam Syafi'i ajar. Kata Imam Syafi'i, wa bihadza kulluhu aqul. Dan semua ini aku perintahkan. Semua ini adalah pandangan aku. Wa amur wa ahabbu an ya'ti bihi kama yuwa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah pandangan aku. Ini yang aku perintahkan dan aku suka kalau orang membaca sebagaimana yang diriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. La yughadiru minhu syai'an. Dia tak ubah sikit pun, kata Imam Syafi'i. Tuan-tuan, ini bab kecil ni, doa iftitah, bukan Fatihah. Bukan bacaan tahiyat akhir, doa iftitah. Kalau kita tak baca pun, solat kita sah. Tapi kata Imam Syafi'i, wa yaj'alu makan wa ana awwalul muslimin wa ana minal muslimin. Kata Imam Syafi'i apa? Jadikan perkataan wa ana awwalul muslimin, ini doa Nabi Ibrahim dalam Quran, tukar kepada wa ana minal muslimin. Tukar kepada wa ana minal muslimin. Kenapa? Sebab itu yang Nabi baca. Ada orang akan datang, mereka kata, kami amal dalam Al-Quran ni. Kita kata, lihat sikap Imam Syafi'i. Doa Nabi Ibrahim dalam Al-Quran, wa ana awwalul muslimin. Tapi disebabkan ketika permulaan solat Nabi baca wa ana minal muslimin, kata Imam Syafi'i, gantikan bacaan wa ana awwalul muslimin dengan wa ana minal muslimin. Kata Imam Syafi'i, fa in zada fihi syai'an aw naqasahu karahtuhu. Kalaulah seseorang menambah sedikit daripada bacaan itu, sedikit, syai'an satu benda, aw naqasahu, ataupun dia kurangkan sedikit, panjang tapi kurangkan sikit, karahtuhu. Kata Imam Syafi'i, kalau dia buat macam tu, aku benci. Karahtuhu, aku benci. Wala i'adata wala sujud lisahwi alaihi amdan dhalika aw nasyahu aw jahdahu. Imam Syafi'i kata, kalau dia buat begitu, dia tak perlu ganti solat dia, dia tak perlu sujud sahwi. Sama ada dia lupa, ataupun dia buat dengan sengaja, ataupun dia buat kerana dia jahil. Tapi yang penting hukumnya apa? Kata Imam Syafi'i, makruh. Tuan-tuan, doa iftitah, bacaan. Manusia kalau ikut kepala otak kita boleh tambah satu dua perkataan sesuka hati kita. Tapi kata Imam Syafi'i, kalau kamu tambah ataupun kamu kurangkan, aku benci. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Tuan-tuan, kalau kita tambah wa ma ana minal musyrikin wa ma ana minal kafirin wa ma ana minal munafiqin. Aku bukanlah orang musyrik, aku bukan orang kafir, aku bukan orang munafik. Maksudnya cantik. Tapi apa kata Imam Syafi'i? Kalau kamu tambah, itu tidak aku suka. Nah, menunjukkan apa? Itu teks perkataan Nabi SAW. Itu yang dipegang oleh Imam Syafi'i. Walaupun tadi kita jumpa Imam Syafi'i kata apa? Kalaulah benda baru itu tak ada ulama bantah dan dia bawa benda baik, itu bid'ah yang diterima. Maknanya ini bukan bid'ah yang diterima. Kalau diterima, Imam Syafi'i tak kata benci. Jadi maksud Imam Syafi'i di situ benda lain. Dan kalau kita buka kitab mazhab Syafi'i, kitab tulisan Imam Syafi'i,
Beliau adalah imam yang paling strict berpegang dengan sunnah. Hadis-hadis yang dhaif Imam Syafi'i tolak. Dia tidak beramal dengan hadis-hadis yang dhaif. Baik, seterusnya. Berbeza dengan takbir. Takbir kita ketika hari raya kan. Kata Imam Syafi'i, "Wat takbir kama kabbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi shalah, Allahu akbar." Imam Syafi'i kata, adapun takbir, maka takbir itu sama seperti takbir yang diucapkan oleh Rasulullah di dalam salat. Fayabda'ul imam fayaqul Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Imam dia mula takbir, kata Imam Syafi'i, dia baca apa? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, hatta yaqulaha thalathan, sehingga 3 kali dia ucap. Wa in zada takbiran fa hasan. Kalau dia tambah takbir lebih daripada 3, Imam Syafi'i kata ini boleh. Wa in zada faqal, kalau dia tambah Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, Allahu akbar wa la na'budu illallah mukhlishina lahu-d-din walau karihal kafirun, la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa hazama al-ahzaba wahdah, la ilaha illallah wallahu akbar, fa hasan. Kata Imam Syafi'i, kalau orang tambah macam ni, itu adalah baik. Wa ma zada ma'a hadha min dzikrillah. Kalau orang tambah lagi selain daripada ini, orang sebut nama Allah, ahbabtuhu, dekat sini Syafi'i kata aku suka. Ghairi anni uhibbu an yabda bi thalath takbirat nasaqan, melainkan aku lebih suka kalau orang mula dengan 3 kali Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Wa in iqtasara ala wahidatin ajza'tuhu, kalau dia takbir sekali saja itu telah memadai. Wa in bada'a bi syai'in min adh-dhikri qabla at-takbir aw lam ya'ti bit-takbir fala kafarata 'alayh. Kalau sebelum takbir dia mula dengan benda lain, ataupun dia tak baca takbir, dia pergi ganti dengan la ilaha illallah atau apa, Syafi'i kata itu telah memadai dan dia tak perlu bayar kafar. Tuan-tuan, dalam bab ini setengah orang kata, tengok Imam Syafi'i benarkan kita tambah. Ada orang yang baca perkataan Syafi'i ini, kata Imam Syafi'i benarkan kita tambah. Tapi Imam Syafi'i dia ni alim dalam fiqh, faqih. Kenapa Imam Syafi'i benarkan kita takbir? Sebab Allah Subhanahu wa taala sebut walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Allah sebut cukupkanlah bilangan kamu puasa 30 hari, bagi cukup. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, bertakbirlah kamu kepada Allah di atas petunjuk yang Allah bagi kepada kamu, wa la'allakum tashkurun, mudah-mudahan kamu bersyukur. Maksudnya perintah dalam Quran, perintah apa? Litukabbirullah, hendaklah kamu bertakbir kepada Allah, membesarkan Allah. Tapi Quran Allah tidak ajarkan kalimah takbir. Nabi SAW, Nabi ajarkan sahabat-sahabat yang berbeza kalimah-kalimah yang berbeza. Ada sebahagian mereka baca Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ada sebahagian mereka baca Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 3 kali. Ada sebahagian mereka baca Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 7 kali. Maka Imam Syafi'i bila dia melihat perbezaan lafaz, Imam Syafi'i buat kesimpulan apa sahaja takbir boleh dibaca. Tapi berbeza dengan doa iftitah yang mana Imam Syafi'i sebut kalau kamu tambah aku tak suka. Tuan-tuan, ada orang kata bid'ah ni, sebahagian orang kata bid'ah benda-benda yang tak baik saya tak boleh buat. Kalau benda baik itu tak apa. Kalau kita fikir logik akal, mana ada bid'ah yang buruk? Benda buruk itu namanya maksiat, dia bukan bid'ah. Tapi bila nama kata bid'ah, bid'ah ni orang anggap sebahagian daripada agama. Dia mesti nampak cantik.
Bid'ah ni tak boleh nampak buruk. Kalau nampak buruk dia tak jadi bid'ah dah. Orang tak boleh kata kita tidur lah, kita balik lambat sikit lah, subuh kita sembahyang kata sama subuh. Sekarang lambat juga kan, musim sama subuh, time subuh tengah awal 3:30. Ada orang kata Allah ni Maha penyayang, takkanlah Allah nak susahkan kita semasa sama, udahlah sama panas. Jadi kita solat juga subuh macam winter, kita bangkit lambat. Bila orang buat macam tu, dia sadarkan kepada agama. Dia sadarkan kepada agama. Itu namanya bid'ah. Tapi kalau orang buat, kita solat subuh lambat. Pasal apa solat subuh lambat? Malas nak bangkit awal-awal nak buat apa? Itu namanya maksiat. Tuan-tuan, beza bid'ah dengan maksiat. Bid'ah benda cantik. Sebab nama kata bid'ah, orang nak buat dia sebahagian daripada agama. Sebelum solat, kita berdiri nak solat. Kaki yang kaki mengekor, dia suka main nombor ekor. Dia nak solat, dia buka nombor, dia tengok nombor. Okay. Itu dia letak balik. Kita kata itu apa? Itu maksiat. Dia nak main nombor ekor, time nak solat, dia takut dia terlupa, dia tengok siap-siap, itu dia letak. Itu maksiat. Tapi kalau sebelum solat, dibuat lagi nampak cantik. Dia kata, kalau solat ni biasa syaitan kacau. Jadi Nabi pesan tak nak bagi syaitan kacau, buat apa? Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dia pun dia nak diri untuk solat, dia baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada orang kata tak apa lah, dia tambah biarlah kat dia. Tuan-tuan, masalah dia, kalau kita benarkan orang tambah dekat sini, nanti orang lain pula dia akan kata, ramai ada orang baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku tambah sikit lagi. Nabi kata, baca qul a'udzu birabbin nas, syaitan tak kacau. Maka dia pun a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Baca. Bila orang marah dia, orang kata, panjang sangat ni, kata, oh dia tu baca boleh tak? Aku baca tak boleh. Nampak? Kalau orang tu boleh baca, aku pun boleh juga. Mai nanti seorang lagi dia kata, semua baca benda sama je, pergi nampak bunyi lagi sikit, dia pun baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dia habis ayat kursi. Padahal surah dalam Quran dia ada suruh baca dalam sembahyang. Itu sunnahnya baca bila? Selepas Fatihah. Tapi dia boleh buat sempoi sikit sebelum Fatihah, sebelum takbir dia baca siap. Kalau kita nak halang, kita nak halang. Kenapa kita halang orang baca ayat kursi? Kita tak halang orang baca qul a'udzu birabbin nas. Kalau tak boleh, makna dia apa? Dua-dua tak boleh. Pasal apa? Dia tu buat boleh, aku buat tak boleh. Orang kata, tak apalah qul a'udzu birabbin nas tu sikit, pendek, ayat kursi panjang. Dia kata tak apa, aku baca express, bagi bunyi pendek baca qul a'udzu birabbin nas juga. Tuan-tuan, ini masalah kalau boleh tambah. Sebab itu para ulama mereka berhati-hati dengan bid'ah. Kadang-kadang benda kecil. Dan ini kita akan cerita tentang bab-bab yang ulama berbeza pandangan. Saya suka sebut contoh doa bacaan tasyahud akhir. Tasyahud akhir ni Nabi ajar sahabat betul-betul. Kata sahabat, Nabi ajar kami macam Nabi ajar baca Al-Quran. Betul-betul Nabi ajar. Tapi Nabi ajar beberapa lafaz yang berbeza kepada sahabat. Lepas tasyahud, kita ucap selawat. Sahabat Nabi, tuan-tuan, sahabat Nabi ni alim, pakar bahasa Arab. Bila turun ayat Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, Allah dan para malaikat selawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang beriman, selawatlah kepada Nabi dan ucap salam. Tuan-tuan, kalau kita dapat ayat ni, apa kita buat? Berpuluh selawat kita reka. Selawat itulah selawat ni, macam-macam jenis selawat. Tapi para sahabat bila mereka dengar, mereka tanya, ya Rasulullah, wa ammas salam faqad arafna. Wahai Rasulullah, ucap salam kami tahu. Kami tahu macam nak ucap salam, Wa kaifa salat? Macam mana nak selawat kepada engkau? Maka
Maka Nabi pun ajar, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, sehingga habis. Ada hadis lain yang sahabat panggil Nabi Sayyid dan sebagainya. Tak perlu bincangkan, sebab ulama beza pandangan dalam bab tu. Ada orang mereka tambah dalam solat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Boleh tak kita tambah? Kalau kita fikir logik akal, kalau kita benarkan orang tambah satu patah perkataan, boleh tak boleh katakan yang tambah perkataan Sayyidina ni nanti Azbira, dia tambah perkataan Sayyidina. Esok ni saya datang, tengok ramai dah orang tambah perkataan Sayyidina, saya nak tukar Allahumma salli ala Maulana Muhammad. Saya nak tukar. Tuan-tuan dengar, tuan-tuan rasa pelik ni. Pasal apa ni? Macam pelik, orang biasa baca Sayyidina dia pergi tukar Maulana. Kalau tuan-tuan nak marah saya, nak marah, tak boleh tambah Maulana. Atas apa alasan? Alasannya lama dah orang buat Sayyidina. Siapa yang mulakan Sayyidina? Siapa yang mulakan? Baiklah, orang bagilah nama imam tertentu. Contoh imam, saya tak tahu imam mana yang mula sebut Sayyidina, tapi dia masyhur dalam kitab fiqh sebagai kitab fiqh mazhab Syafi'i. Sebutlah nama si fulan ni, dia yang sebut, tak apa. Kita kata dalam agama diperintahkan untuk ikut Allah dan Rasul. Nama sahaja tambahan benda baru, sama ada boleh ataupun tak boleh. Dalam hukum asal boleh ataupun tak boleh. Dia bukan kira siapa buat. Kalau boleh, boleh untuk semua. Kalau tak boleh, tak boleh untuk semua. Jadi sekarang soalan dia, boleh ke tak boleh nak tambah? Orang kata boleh. Boleh maknanya apa? Saya boleh suka kalau saya nak baca Allahumma salli ala Sayyidina wa Nabiyyina wa Habibina wa Syafi'ina wa Dhuhrina wa Maulana. Maklum di belakang bila tu imam nak ambil tahiyat ni panjang kan. Kalau boleh, maknanya apa? Mesti boleh itu semua. Islam datang dengan kaedah. Dia bukan datang dengan suka hati kita. Mesti ikut kaedah. Baik. Itu takrif Imam Syafi'i rahimahullah. Sebahagian orang mereka ambil takrif Imam Syatibi. Imam Syatibi ini alim dalam usul fiqh. Tapi saya wallahu a'lam, saya tak takrif Imam Syafi'i ini lebih tepat ataupun lebih luas daripada takrif Imam Syatibi. Sebab takrif Imam Syatibi dia cerita tentang bid'ah dalam bab ibadat sahaja. Tapi takrif Syafi'i, Imam Syafi'i, dia luas, bukan sahaja ibadat, bab lain pun masuk dalam bid'ah juga. Kata Imam Syatibi, ibadat ni benda yang orang buat untuk tambah di dalam agama. Tujuan dia apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi tuan-tuan kalau ikut takrif Syatibi ni kena dalam bab ibadat sahaja, bukan ibadat tak kena. Sebab tu kita kata takrif Imam Syafi'i lebih kuat. Mudahnya dalam bab ibadat, macam mana kita nak tahu itu bid'ah ke tak? Kalau kita buat tujuan nak dapat pahala, tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu bid'ah, benda baru. Tapi kalau tujuan kita bukan nak dekatkan diri kepada Allah, tak ada apa saja je, itu bukan bid'ah. Orang jadi budaya dia nak sujud kan, daripada berdiri dia nak sujud, dia suka tarik seluar kan. Dia pakai seluar jeans ke, dia pakai seluar slack ke, dia pakai kain melekat kan, dia suka tarik sikit. Kita tanya dia, pasal apa tarik seluar sebelum sujud? Apa jawapan dia? Dia kata aku pun tak tahu kenapa, semula jadi. Bila aku nak sujud dia aku tarik. Bid'ah ke tak? Itu bukan bid'ah. Sebab dia bukan nak buat ibadat. Kalau kita tanya dia, pasal buat tarik seluar? Dia kata dapat lah pahala sunat ni lah, sunat sebenarnya. Itu bid'ah. Sebab dia menganggap itu sebagai salah satu daripada ibadah. Tuan-tuan, kalau kita faham konsep ni, selesai semua masalah. Sebab itu penulisan Al-Quran, ulama sepakat dia bukan bid'ah. Sebab kenapa Umar datang kepada Abu Bakar suruh kumpulkan Al-Quran? Sebab apa? Sebab ramai orang hafal Quran mati dalam medan perang.
Jadi Umar takut kalau kita tak kumpulkan Al-Quran, Quran akan hilang. Maka sebab itulah para ulama kata ini bukan bid'ah. Melainkanlah kalau Umar datang kepada Abu Bakar, Umar kata, lama tak ada benda baru, dulu zaman Nabi banyak ibadat baru, ni kan tak ada, cuma kita tulis Quran. Kalau itu baru jadi bid'ah. Tapi Umar datang kepada Abu Bakar bukan sebab tu. Umar datang kepada Abu Bakar sebab apa? Sebab ramai orang mati. Betul. Tapi ulama bahas juga, kenapa bila Umar datang kepada Abu Bakar, Abu Bakar tak nak tulis Al-Quran. Bila Umar datang, Umar bentang dia tulis Al-Quran. Kata Abu Bakar, kaifa af'alu syai'an lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar kata, macam mana aku nak buat satu benda yang Nabi tak pernah buat? Jadi nampak seolah-olah pada pandangan Abu Bakar menulis Al-Quran adalah bid'ah. Umar bagi tahu kepada Abu Bakar, kita kena tulis juga. Kalau kita tak tulis, ramai orang yang hafal Quran, mereka pergi perang, mereka dibunuh. Jadi kita kena tulis Al-Quran. Maka Abu Bakar pun setuju. Bila Abu Bakar setuju, Abu Bakar dan Umar pergi jumpa siapa? Zaid bin Thabit. Zaid ini ketua lajnah yang antara orang yang menulis Al-Quran di zaman Rasulullah. Tuan cerita sikit bagi faham kita. Tulis Al-Quran zaman Nabi dah tulis dah. Sampai wahyu Nabi tulis. Nabi tak tulis, Nabi orang tulis. Nabi tidak menulis, Nabi panggil sahabat Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'ab, orang-orang yang penting Nabi suruh tulis. Bila Nabi wafat, apa jadi? Semua orang pegang nuskah masing-masing. Ada orang hafal, ada orang tulis. Orang yang hafal ni bila pergi perang, ramai kena bunuh. Bukan mereka bunuh kerana mereka tak kuat, mereka kena bunuh. Perang betul-betul mereka mati. Jadi Umar datang ke Abu Bakar suruh tulis. Abu Bakar dengan Umar pun pergi jumpa Zaid bin Thabit. Jumpa Zaid bin Thabit, nak suruh dia jadi ketua tulis. Kata Zaid, fa wallahi law kallafani naql al-jabal min al-jibal ma kana aqal alayya mimma amarani bihi min jam'il Quran. Zaid kata, kalaulah mereka memberikan kepada aku kewajipan untuk angkat salah satu daripada bukit, itu tidaklah lebih berat daripada mereka menyuruh aku menulis Al-Quran. Kaifa taf'alan syai'an lam yaf'alhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Zaid, macam mana kamu dua orang boleh terfikir untuk buat benda yang Nabi tak buat? Maka para ulama bahas, kalau kita kata bid'ah ni buat untuk dapat ibadat, Umar dengan Abu Bakar, mereka bukan dia nak buat ibadat. Tapi kenapa Zaid bantah? Dan kenapa pada awalnya Abu Bakar juga bantah? Jadi kalau kita ikut takrif Imam Syatibi, bid'ah ni niat nak buat ibadat, takrif tu tak valid dalam kes ni. Tak kena takrif tu. Sebab semua orang sepakat, Abu Bakar, Umar dengan Zaid, tiga-tiga orang sepakat kita bukan nak buat ibadat. Kita nak jaga ummah, nak jaga Quran daripada hilang. Maka sebab itu saya kata takrif Imam Syatibi ni dia tak menyeluruh. Abu Bakar dan juga Zaid, mereka tak mau tulis Al-Quran. Mereka anggap itu, asalnya mereka anggap itu bid'ah, bukan kerana ibadat. Tapi ada sebab lain. Sebabnya apa? Salah satu sebabnya Abu Bakar, wallahu a'lam, Abu Bakar mungkin memikirkan, apabila Quran ini mula ditulis, apa kesannya? Orang tak hafal Quran. Sebab itu berlaku perbincangan antara Abdul Rahman bin Harmalah dengan guru dia, Sa'id bin Musayyib. Sa'id bin Musayyib dia ni ajar Quran, dia tak bagi orang tulis. Jadi Abdul Rahman bin Harmalah dia kata, kuntu sayyi'ul hifz, aku ni lemah, ingatan aku tak kuat, tak boleh hafal. Farakhasa li Sa'id bin Musayyib fil kitab, maka Sa'id pun mengizinkan aku untuk tulis. Mungkin Abu Bakar memikirkan, kalau Quran ini ditulis, kesan dia apa? Kesan dia orang tak hafal Quran. Maka asalnya dia menganggap benda ni tak boleh. Tapi setelah dia membandingkan antara maslahah dengan mafsadah, kebaikan dengan keburukan menulis,
Setelah Umar yakinkan dia, mesti tulis. Kalau tak tulis, Quran hilang. Maka pada ketika itu Abu Bakar yakin dengan Umar. Lalu mereka meyakinkan Zaid dan mereka tulis. Dan sebab itu kita kata takrif Imam Syafi'i takrif yang kuat. Sebab takrif yang Imam Syafi'i sebut tadi merangkumi semua benda. Dalam bab ibadat, apa yang nama bid'ah? Dalam bab ibadat yang dinamakan bid'ah, kalau kita buat nak dapat pahala. Dalam bab uruf dan sebagainya, apa yang nama bid'ah? Kata Imam Syafi'i, ma uhditha mimma yukhalifu kitaban. Apa yang dicipta bercanggah dengan Quran atau sunnah, ataupun sunnah atau atharan, ataupun athar, ataupun ijma'. Benda baru bercanggah dengan salah satu daripada ini, itu dianggap bid'ah. Daripada sudut ni nampak bercanggah, sudut dari satu nampak macam tak bercanggah, bid'ah ke tak? Maka di situ kena nilai mana yang lebih kuat, masalih ataupun mafsadah. Sama seperti dalam kes membukukan Al-Quran. Di satu sudut orang takkan hafal Al-Quran, di sudut yang lain menjaga Al-Quran daripada hilang. Maka kerana menjaga Al-Quran daripada hilang lebih penting, maka para sahabat bersepakat untuk membukukan Al-Quran. Jadi tuan-tuan, itu berkaitan dengan bid'ah yang bukan dalam bab ibadah. Saya 2-3 tahun lepas saya tulis satu artikel panjang berkaitan dengan bid'ah. Jadi hari ini saya tengah cut benda-benda yang penting sebab dia panjang. Jadi tuan-tuan, saya nak ambil satu dia ulama mazhab Syafi'i, Ibn Hajar Al-Asqalani. Tak boleh kita tinggalkan Ibn Hajar yang panjang sangat. Kita ambil yang famous. Sebab dia cerita benda orang tak tahu, tak penting pun kan. Kita nak pergi perang orang, kan, pergi perang. Orang tu dia pakai pedang, kita nak pergi lawan pakai pedang. Berapa kita nak belajar guna senapang kan, tak guna. Lebih kita belajar guna pedang, kita pergi perang orang guna pedang. Orang tu pakai senapang, kita pergi berlatih pakai pedang pun tak kena juga. Jadi dia benda yang dalam masyarakat. Sebab bila kita tak bina, kita jawab beberapa persoalan yang ditimbulkan. Antara persoalan yang ditimbulkan, pandangan Izzuddin bin Abdul Salam yang kata bid'ah bahagi 5. Izzuddin sebutkan bid'ah ada 5. Al-wajibah, muharramah, mandubah, makruhah, mubah. Ada bid'ah yang wajib, ada bid'ah yang haram, ada bid'ah yang sunat, ada bid'ah yang makruh, ada bid'ah yang harus. Kata Izzuddin, wa tariq fi dhalika an tu'radu al-bid'ah ala qawa'id asy-syari'ah fa in dakhalat fi qawa'id al-ijab fa hiya wajibah. Kata Izzuddin, macam mana nak tahu bid'ah ni wajib ke, sunat ke, makruh ke, haram ke apa? Kata Izzuddin, senang je. Ambil bid'ah tu, bentangkan dia dengan kaedah syarak. Kalau dia masuk bawah kaedah yang wajib, artinya bid'ah itu wajib. Contoh, apa contoh kaedah wajib? 1, belajar tu wajib. Belajar wajib. Apa sahaja benda yang buatkan kita wajib, bid'ah itu juga jadi wajib. Buat sekolah wajib, buat universiti wajib, buat madrasah wajib, buat kelas-kelas agama wajib. Sebab dia wajib. Apa lagi benda wajib? Perang, gunakan senjata yang boleh menghancurkan musuh, itu wajib. Apa sahaja senjata yang berkemungkinan menghancurkan musuh, itu wajib. Musuh pakai senapang, kita kata aku tak pakai senapang, aku nak ikut sunnah, aku nak bawa pedang. Apa hukum dia? Haram, berdosa. Sebab wajib gunakan senjata yang melemahkan musuh. Jadi itu kata Izzuddin. Faham Al-Quran hukumnya apa? Wajib. Maka setiap usaha yang mendekatkan kita kepada Al-Quran, hukumnya wajib. Buat baris dalam Al-Quran, hukumnya wajib. Sebab buatkan orang faham. Jadi kata Izzuddin,
au fi qawaid at-tahrim fa muharramah. Kalau benda baru ni dia tertakluk kepada kaedah yang haram, maka dia bid'ah yang haram. Baik, apa benda haram? Benda haram buat arak. Buat arak benda haram. Peram anggur ni, orang kata peram ni orang tu buat arak. Kalau perah belum tentu buat arak, boleh jadi buat arak, boleh jadi buat jus. Tapi kalau peram, confirm buat arak. Orang pergi cipta mesin yang dia kata tak payah peram, tak payah peram lama-lama. Pakai mesin ni peram sehari je dah cukup. Dan zaman ni kita tahu dia banyak benda di luar jangkaan kita. Kita naik motor kan. Kita cerita dia motor sikit. Naik motor, dulu motor ke kereta bersama kena nak panaskan enjin 10 minit. Sebab enjin kan tunggu enjin panas baru boleh jalan. Sekarang orang cipta punya hitam yang start enjin boleh jalan dah. Sama juga kita kata berlapis arak ni. Dulu orang perang arak berhari-hari. Kalau orang boleh cipta alat yang dia perang arak sekejap je. Sekejap dia perang arak, lepas tu terus boleh jadi arak. Perang anggur sekejap jadi arak. Maka hukumnya apa? Haram. Sebab dia ini tandariju tahtal qawaid at-tahrim. Dia berada di bawah kaedah haram. Baik, orang kalau pandai buat wiring, dia terror gila buat wiring. Apa kepakaran dia? Dia boleh ubah meter teksi bagi jalan laju. Kat sini tak ada kat Malaysia. Meter teksi ni dia boleh buat bagi jalan cepat. Dia pencipta alat ni letak kat meter tu jalan laju. Ini bid'ah. Hukumnya apa? Hukumnya haram. Sebab meter jalan laju ni memang untuk tipu orang. Mudah kaedah Izzuddin bin Abdul Salam. Yang ketiga kata Izzuddin, awil nadab famanduba. Ataupun mana-mana bid'ah yang dia berada di bawah kaedah sunnah, maka bid'ah itu bukan sunnah, sunat. Sunnah yang cerita, sunat bahasa Melayu. Bahasa Arab mandub. Mandub artinya apa? Buat dapat pahala, tak buat tak dapat apa. Bahasa fiqh mudah. Jadi apa-apa yang di bawah kaedah mandub, maka hukum bid'ah itu juga mandub. Hukumnya sunat. Bagi contoh, apa benda sunat? Pakai baju yang kemas, sunat. Pakai baju bersih wajib. Pakai baju yang kemas. Orang cipta benda baru, dia pergi cipta serika. Orang yang dia tak ada serika, dia pergi cipta serika. Orang pakai serika tu, maka dia juga bid'ah, tapi bid'ah yang sunat. Sebab itu kita kata takrif ulama-ulama ni, takrif mereka merangkumi semua benda. Dia bukan bab ibadat sahaja, merangkumi semua. Awil mubah fa mubah, ataupun benda baru yang di bawah kaedah mubah, maka hukumnya harus. Tapi Izzuddin bin Abdul Salam bila dia cakap tentang contoh bid'ah yang mubah, dia bagi satu contoh. Minha al-musafahatu aqbal asri aqbal subhi wal asri. Izzuddin kata salah satu contoh bid'ah yang harus dia apa? Bersalam selepas waktu asar dan juga subuh. Lepas main subuh dan asar pergi salam dalam masjid ramai-ramai. Izzuddin kata ini bid'ah yang mubah. Harus tak? Minum dia. Cepat tak habis apa? Sebab bid'ah panjang. Jadi kita ada edarkan tabung. Apa dua tabung yang diisi itu insyaAllah kita khususkan kali ini untuk tabung garam. Tak kira yang tabung besar atau tabung kecil, jadi insyaAllah kita khususkan untuk garam ini, insyaAllah. Ya, pelan sekejap. Tuan-tuan, sebelum kita sambung ke bid'ah ni, sedekahlah kepada sahabat-sahabat kita tinggal sana. Ada mana kita ada kita sedekah. Mungkin sahabat yang ditanya, apa benda kalau boleh buat sama macam Mujahid? Jadi kita tak sama. Kalau aku boleh buat juga apa benda yang sama macam Mujahid?
Nabi kata kau tak mampu. Dia tanya lagi, kalau aku mampu, apa benda aku boleh buat? Nak bagi sama macam mujahid. Nabi kata, yang sama macam mujahid ini ibaratnya engkau berjaga, engkau berdiri, engkau berpuasa, engkau beribadat sejak mereka melangkah keluar ke medan sehingga mereka balik. Kalau tahu memang tak mampu sungguh. Jadi kita tak boleh dengan jiwa kita pun, dengan apa, sedikit sebanyak harta yang kita ada betul. Mudah-mudahan menjadi perkara kita. Balik kepada cerita bid'ah. Izzuddin bin Abdus Salam, dia kata contoh bid'ah yang harus ini bersalam-salaman selepas subuh dan asar. Pandangan ini disokong oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Saya bacakan pendapat Imam Nawawi. Wa amma takhsisil musafahah bima ba'da salatai as-subh wal 'asr. Imam Nawawi kata adapun mengkhususkan bersalam-salaman selepas subuh dan selepas asar, faqad mathala bis-salam fil qawa'id al-bid'ah al-mubah minha. Kata An-Nawawi, Abdus Salam telah meletakkan perkara ini di bawah bid'ah yang harus. Qala An-Nawawi wa aslul musafahah sunnah. An-Nawawi kata asal-asal bersalam ni hukumnya apa? Sunnah. Wa kaunuhum hafidhu 'alayha fi ba'd al-ahwal la yukhriju dhalika an usul sunnah. Imam Nawawi kata adapun mereka menjaga, betul-betul jaga, betul-betul buat salam ni pada waktu tertentu selepas subuh dan selepas asar, Imam Nawawi kata maka itu tidak menyebabkan perbuatan ini terkeluar daripada daerah sunnah. Jadi Imam Nawawi kata dia harus. Betul, bab ni complicated sikit, nampak kena bagi perhatian sikit. Tapi pandangan Imam Nawawi ini, kalau kita ikut takrif Izzuddin bin Abdus Salam, kita ikut takrif Imam Syatibi tadi, orang salam lepas subuh dan lepas asar, kena tanya orang, pasal apa salam? Kalau dia kata salam saja-saja, tak ada apa pun, tanya, tak ada kerja, nak balik rumah pun salam, dia bukan bid'ah. Hukumnya apa? Harus salam seperti biasa. Dia jadi satu budaya yang tak ada kena-mengena dengan ibadat. Sama macam biasa. Salam selepas solat sama hukumnya dengan pakcik-pakcik kat kampung saya. Lepas solat subuh mesti dia orang lepak kat kedai kopi bawah masjid. Kita tak boleh kata yang ni bid'ah. Kita kata pakcik mesti tukar, tak boleh duduk lepas subuh, bid'ah. Tak, dia kata aku bukan nak buat ibadat, aku main duduk sembang. Sama juga seperti salam. Tapi kalau dia salam selepas subuh, dia kata apa? Waktu ni lah malaikat turun tulis pahala. Itu jadi bid'ah. Kata Ibn Hajar Al-Asqalani, lin nadhari fihi majal. Ibn Hajar kata dalam bab itu, pandangan di dalam bab itu dia terbuka untuk dikritik. Fa inna asla salatin nafilah, fa inna asla salatin nafilati sunnatun muraghab fiha. Ibn Hajar kata, okey, sekarang aku bagi contoh lain, solat. Asal solat sunat ni benda yang dianjurkan. Wa ma'adzalika faqad karihal muhaqqaqun takhsis waqti biha duna waqti. Walaupun solat ni asalnya sunat, kata Ibn Hajar, ulama yang khusus di dalam agama, mereka melarang orang khususkan solat pada waktu tertentu. Wa minhum man atlaqa at-tahrim mithli dhalika ka salati ar-raghaib allati la asla laha. Ini masalah teh angin dia keluar. Minum teh dia suka keluar angin. Ibn Hajar kata, dan sebahagian daripada ulama atlaqat tahrim, mereka memutlakkan untuk haramkan solat yang asalnya sunat tapi kita dibuat pada waktu tertentu. Contohnya apa? Solat rawatib. Solat rawatib ni solat yang ada solat yang orang buat hari Jumaat pertama setiap bulan. Solat rawatib namanya. Imam Al-Ghazali sebut tentang solat ni tapi tak ada hadis. Ibn Hajar kata para ulama mengharamkan solat ini. Asal solat sunat
tapi kita buat pada waktu yang tidak disuruh kita solat. Dia jadi apa? Kata Ibn Hajar, wa minhum man atlaqa at-tahrim. Sebahagian daripada ulama mereka kata memang haram. Tuan-tuan, kita rasa syukur. Ini penting ni dalam bab ibadat. Benda kena letak pada tempat dia. Kita rasa syukur. Boleh tak boleh kerana syukur kita nak solat 2 rakaat? Ikut mazhab Syafi'i tak boleh. Syukur buat apa? Sujud syukur. Imam Nawawi sendiri, ini bab pandangan Imam Nawawi sendiri. Imam Nawawi sebut sujud tanpa sebab bid'ah. Sujud syukur sunnah. Al-Mawardi bantah pandangan mazhab Hanafi. Hanafi kita tak ada. Al-Mawardi itu sunnah. Tapi sujud tanpa sebab, tak ada apa-apa, dia tak nak syukur pun, saja nak sujud, dapat pahala lebih sikit. Dia kata apa, sembang ramai-ramai ni banyak sangat fitnah kubusan, aku sujud sekali. Dia pun sujud. Sujud tanpa sebab, Imam Nawawi kata itu bid'ah. Ni kes baru ni dekat Malaysia. Tentu apa hukum solat hajat orang? Saya nak buka minda je. Kita bukan salahkan orang dan sebagainya. Tentu bab bid'ah ni. Nanti ingatkan saya sebelum kita berhenti. Bagi banyak sikit. Masa betul. Baik. Solat hajat satu Solat tu Nabi buat. Sebahagian ulama katakan hadis tu hasan, sebahagian katakan dia dhaif. Nabi sebut siapa ada hajat, dia wuduk, dan dia perbaiki wuduk dan dia solat 2 rakaat. Itu dia doa. Itu ada. Kalau kita anggap hadis tu hasan, dia ada. Bila buat solat tu kita buat bila kita ada hajat. Ada hajat terfikir yang tu benda, kita solat. Sebahagian ulama kata solat-solat yang bersebab ni, meskipun waktu tu dilarang untuk solat, kita boleh buat. Lepas asar tak boleh solat, tapi kalau ada mayat datang, kita buat apa? Kita solat untuk mayat tu lepas asar. Patutnya tak boleh, tapi ada sebab boleh. Tiba-tiba hajat datang, kita boleh solat. Itu konsep solat hajat dalam hadis. Wuduk elok dan solat. Boleh tak boleh? Sekarang kita ada hajat. Budak umur 17 tahun nak ambil SPM. Sekarang dia tengah fikir aku nak pas SPM. Apa dia patut buat? Kalau dia nak solat, masa tu dia solat. Tapi dia tak solat lagi. Dia kata tunggu bulan depan nanti ada majlis ramai-ramai baru kita solat hajat. Boleh tak boleh? Zahirnya dia bercanggah dengan sunnah. Sunnah Nabi apa? Hajat tidak ditanggung. Ada hajat, solat. Taubat. Saya tak tahu kat Malaysia ni kalau ada program motivasi ke apa, dia suka buat macam ni kan. Tahajud dia 2 rakaat hajat, 2 rakaat taubat, 2 rakaat tahajud, 3 rakaat witir. Mana orang belajar? Dia pergi letak siap-siap. Ni rakaat ni nama dia hajat, ni nama dia taubat, ni nama dia witir. Taubat sama juga. Kita rasa kita buat dosa ni, apa kita buat? Buat wuduk elok, solat dan minta ampun. Itu cara dia. Jangan simpan. Solat malam Nabi yang tiap-tiap malam, Nabi tak pernah khususkan ni nama dia hajat, ni nama dia witir, ini nama dia apa ni? Taubat, ini namanya tasbih. Lagi advance tasbih lama sikit. Nabi solat tahajud dan witir. Jadi sebab tu kita kata bab bid'ah ni mudah nak tahu. Buat majlis ramai-ramai atas nama agama untuk dapat pahala ataupun untuk jauh daripada azab. Tuan-tuan, perang ni, tuan-tuan bayangkan Nabi perang, malam Nabi keluar untuk perang, tengah perang. Nabi tak kejutkan sahabat untuk tahajud. Nabi tak kejutkan ni untuk perkongsian kita bersama lah. Kalau tuan-tuan yang terlibat dengan camp motivasi ke apa kan. Bila masa kita tahajud? Tahajud tu bila masa kita buat? Kita buat tahajud bila kita duduk di rumah kita sendiri. Itu masa Nabi buat tahajud. Nabi buat tahajud ketika di rumah. Ketika Rasulullah bermusafir, Nabi solat witir dan juga sebelum subuh. Itu yang sahabat riwayatkan. Bila Nabi duduk di kemah di Mina, Nabi tak solat tahajud, witir dan juga subuh di luar rumah, di luar Madinah. Ketika perang, sahabat kata, Nabi tak kejutkan kami solat tahajud. Ada sahabat pergi nampak Nabi solat, ada sahabat pergi nampak Nabi doa. Tapi konsep ibadat ni macam mana? Dekat rumah masing-masing.
kita kumpul ramai orang, 10,000 orang kumpul, kita buat sembahyang hajat ramai-ramai, kita padam lampu, kita pergi zikir ramai-ramai. Kita bagi soalan mudah. Tuan-tuan, kalau Nabi ada kat situ, rasa-rasa apa Nabi kata? Bagus juga benda ni. Ataupun Nabi kata, aku tak pernah ajar, aku mana dapat benda ni? Apa kita rasa? Kita fikir logik akal kita sendiri. Sebab itu nak tahu bid'ah ke sunnah, dia benda mudah. Nabi ajar ataupun Nabi tak ajar, kemudian kita dapat jawapan. Jadi tuan-tuan, balik kepada ibadat-ibadat yang tak ada ini, Ibn Hajar sebutkan benda ni tak ada. Dan pandangan yang katakan boleh salam selepas subuh dan juga asar ni juga, Ibn Hajar kata dia terbuka untuk dibantah. Sebab apa? Sebab kalau solat sunat kita khususkan waktu khas, itu tak boleh, maka sama juga Ibn Hajar kata dalam bab ni pun tak boleh. Baik untuk orang Palestin, boleh tak boleh kita buat solat hajat perdana walaupun Perdana Menteri tak hadir untuk orang Palestin? Kita kata mendekati sunnah itu lebih baik. Sunnah Nabi apa? Bila ada orang ditimpa musibah, baca kunut nazilah. Kunut nazilah. Itu Nabi ajar, kunut nazilah. Nabi ajar dua benda. Satu, orang buat panayang kita buat apa? Kita pergi perang balik. Nabi tak ajar kita duduk diam, dia orang panayang kita tak. Pergi perang balik lawan. Yang kedua, kunut nazilah. Benda-benda lain, ibadat-ibadat lain, doa perdana apa semua tidak dianjurkan oleh Nabi SAW. Baik, kita nak cerita satu bab yang penting. Ini bab orang selalu kata, ini bukan bab bid'ah, ini bab khilafiyah. Dia kata orang yang cakap bab bid'ah ni tak erti beza khilafiyah dengan bid'ah. Ini benda penting yang last kita sebelum kita berhenti. Bab khilafiyah. Khilaf ni dalam bahasa Arab artinya benda yang orang berbeza pandangan. Kawan ni kata sunat sapu tengkuk, kawan ni kata tak, sapu tengkuk tu bid'ah. Maka sapu tengkuk tu benda yang khilafiyah. Ada orang kata sunat, ada orang kata bid'ah. Khilaf. Ada orang kata solat witir mesti 3 rakaat. Ada orang kata 1 rakaat pun boleh, tak payah 3 rakaat. Itu bab apa? Bab khilafiyah. Ada orang kata solat zuhur 4 rakaat. Seorang lagi kata dah solat zuhur 3 rakaat pun boleh kadang-kadang. Itu khilafiyah tak? Itu bukan khilafiyah. Itu ittifaqiyah. Sepakat. Kita beza bab-bab yang sepakat dan khilaf. Bid'ah berlaku di kedua-dua bab. Tapi kalau orang buat bid'ah dalam bab yang ittifaqiyah, dia kafir, dia merosak agama. Para ulama menyebutkan salah satu di antara tanda orang kafir, Ibnu Ashur sebut dalam tafsir dia, orang yang dia membantah benda yang maklum dan daruri. Maklum benda tu wajib dipahami oleh semua orang, dia pergi bantah benda tu. Itu boleh menyebabkan kafir. Sebab itu Ibn Mas'ud, dia orang cerita dia orang baca Quran cara lain, buat memang peleceh Al-Quran. Ibn Mas'ud pergi situ pergi bunuh orang tu. Benda yang maklum dan daruri tak boleh ubah. Puasa wajib Ramadan. Ada orang datang dia kata puasa ni hanya khilaf. Sebahagian ulama kata Ramadan, ulama lain kata Muharram. Kalau orang bawa pandangan begitu, dia kena cek dia kenapa dia cakap. Kalau dia cakap dia saja nak cakap, dia telah melakukan kesalahan besar. Dia mengubah usul agama. Tapi bab khilafiyah, bab yang boleh berbeza pandangan, maka di situlah berlaku bid'ah sebenarnya. Khilafiyah dan bid'ah ni benda yang sama. Bid'ah berlaku dalam bab khilaf. Kita tuan-tuan, kita takut perkataan bid'ah, tapi para ulama guna perkataan ini. Hatta perbuatan sahabat pun dia guna. Kalau kita tengok dalam Musannaf Ibn Abi Shaybah, Musannaf ni kitab yang himpun perkataan sahabat dan juga tabi'in. Nak cari perkataan sahabat dan tabi'in, jangan cari dalam Sahih Bukhari, tak jumpa. Sahih Bukhari kumpul hadis. Tapi nak cari perkataan sahabat dengan tabi'in, ada kitab yang namanya Musannaf, Musannafat ataupun Muwatta'at.
Contoh kalau rajin buka Muwatta Imam Malik, kita jumpa. Sebab Muwatta dia kumpulkan hadis dengan athar. Jadi dalam musannafat kita akan jumpa zaman Uthman azan hari Jumaat 2 kali. Walaupun Uthman yang buat, ada sahabat kata itu bid'ah. Ibn Umar antara yang kata itu bid'ah. Sebab bid'ah berlaku dalam masalah khilafiyah. Bid'ah dan sunnah bab khilaf. Imam Malik kata sujud kepada Hajarul Aswad, hukumnya apa? Bid'ah. Sebab apa bid'ah? Sebab Nabi tak buat. Imam Syafi'i kata sujud kepada Hajarul Aswad dalam mazhab Syafi'i sunnah. Sebab apa sunnah? Sebab ada athar yang Ibn Abbas buat. Tapi tuan-tuan jangan bagi orang pergi sujud ke Hajarul Aswad, kena bijak kepada. Tapi yang penting sunnah dan bid'ah ini mereka berbeza pandangan. Sebab apa? Sebab nas. Ikut Abu Hanifah kata akikah tak ada, bid'ah. Imam Syafi'i kata akikah sunnah. Sebab hadis itu sampai kepada Imam Syafi'i, tak sampai kepada Abu Hanifah. Kunut, contoh kunut ketika solat subuh. Saya tak silap dulu saya tulis tentang kunut dalam solat subuh. Saya baca pandangan Imam Syafi'i tentang kunut subuh. Al-Mawardi ulama mazhab Syafi'i yang syarahkan perkataan Syafi'i. Kata Al-Mawardi, ruwiya an Abdullah bin Umar annahu qala al-qunut fi as-subhi bid'atun. Al-Mawardi kata telah diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar qunut dalam solat subuh bid'ah. Siapa yang kata bid'ah? Abdullah bin Umar. Wa li'annaha salatun mafruḍatun fawajaba an la yaqnuta fiha kasairil fara'id. Mawardi kata apa? Kerana subuh ini sama macam solat-solat lain, maka diwajibkan untuk tidak membaca qunut macam solat lain juga. Wali'annahu law kana fi subhi masnunan lakana naqluhu mutawatir. Tadi sebab pertama subuh sama macam solat lain. Sebab kedua, kerana kalaulah qunut ada dalam solat subuh, maka semestinya orang akan meriwayatkan dengan cara yang mutawatir. Mutawatir maksudnya apa? Semua orang tahu. Logiknya apa? Logiknya kalau Nabi solat jemaah Nabi buat, maksudnya apa? Mesti semua orang tahu. Tak mungkin benda yang patutnya semua orang tahu tiba-tiba seorang aja bagi tahu. Kata Al-Mawardi, walam nakhfa 'ala Ibn Mas'ud wa Ibn Umar li'umumi balwa bihi. Dan tak mungkin Ibnu Mas'ud dan Ibnu Umar tak tahu tentang kunut, kerana patutnya semua orang tahu. Contoh sebab Ibnu Mas'ud dengan Ibnu Umar mereka kata kunut tak ada dalam solat subuh. Okey, jadi ini pandangan siapa? Pandangan yang kata kunut tu bid'ah. Contoh tengok sikap ulama. Dia nak bantah pandangan tu, tapi mula-mula dia buat apa? Dia bentangkan dahulu. Orang kata kunut subuh bid'ah 3 sebab. Sebab pertama, subuh sama macam solat lain. Sebab kedua, kalau kunut tu ada mesti ramai orang riwayat. Sebab ketiga, kalau kunut ada, takkanlah Ibnu Mas'ud dengan Ibnu Umar tak tahu. Mereka ni solat dengan Nabi. Ini 3 sebab yang kata kunut tu bid'ah. Jawapan Al-Mawardi, wa daliluna riwayat Az-Zuhri an Ibn Musayyib an Abi Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma rafa'a ra'sahu min ar-rak'ati ats-tsaniyati min salati subhi qala, dan disebutkan riwayat itu. Kata Al-Mawardi, dalil kami. Ni kita yang dulu kata nak buat kunut juga hafal benda ni. So kata nak buat kunut atau dalil tak ada Allah. Kata Al-Mawardi, dalil kami adalah riwayat Az-Zuhri. Kita sebut, tengok dia sebut nama. Kenapa dia sebut nama? Sebab ulama hadis kata kalau ada nama Zuhri, hadis tu confirm sahih. Zuhri orang yang betul-betul berhati-hati dengan hadis. Dia tak ambil hadis main-main. Zuhri ambil daripada siapa? Sa'id bin Musayyib. Siapa Sa'id bin Musayyib? Ketua tabi'in di Madinah. Dalam ramai-ramai tabi'in, dia tabi'in yang paling hebat. Kapten tabi'in.
An Abi Hurairah, daripada Abu Hurairah. Abu Hurairah sahabat. Ulama hadis semua sahabat nilai mereka sama. Tapi yang penting Abu Hurairah masuk Islam lambat. Dia lambat, dia kecil. Ketika Nabi wafat dia masih kecil. Artinya Abu Hurairah tak duduk dengan Nabi zaman awal-awal Islam. Dia duduk zaman hujung, dekat-dekat dengan kewafatan Nabi SAW. Lamma rafa'a ra'sahu min ar-rak'ati tsaniyati min as-salati as-subhi qala. Apa kata Abu Hurairah, apabila Rasulullah mengangkat kepala selepas daripada rakaat kedua solat subuh, Rasulullah membacakan kunut. Nampak macam mana perbezaan pandangan. Pertama sekali, siapa kata bid'ah? Sahabat. Yang kata bid'ah ni bukan orang yang datang kemari dulu, tapi sahabat. Ibn Umar kata bid'ah, Ibn Mas'ud kata Nabi tak buat. Tapi kata Al-Mawardi, dalam mazhab kami buat. Sebab apa? Sebab riwayat yang sahih daripada Az-Zuhri, daripada Sa'id bin Musayyib, daripada Abu Hurairah yang katakan apabila Nabi mengangkat kepala, Nabi membacakan kunut. Bukan kunut panjang, kunut pendek lah. Nabi baca doa kunut. Ini cara berdepan dengan bid'ah. Ini satu-satunya cara. Orang berbeza pandangan. Kawan ni kata sunnah, kawan ni kata bid'ah. Kalau kita nak kata hak ni bukan bid'ah, dalilnya apa? Ini tengok sifat ulama. Imam Syafi'i dia amalkan kunut dalam solat subuh bukan kerana dia kata kunut ni cantik, bukan sebab tu. Sebab Imam Syafi'i kata kami mendahulukan isbat sahabat. Kalau kunut ni tak wujud, takkan ada sahabat riwayatkan. Bila ada sahabat riwayatkan, artinya benda tu ada. Itu kaedah. Hadis dilawan dengan hadis. Betul, sebab tu kita kata bab ni semua ulama sepakat. Kalau nak kata ibadat tu bukan bid'ah, datangkan hadis. Kenduri arwah, orang kata kenduri arwah. Baca Quran hantar kepada orang mati, bagi pahala. Kita baca, kita sedekahkan bacaan Al-Fatihah kita kepada arwah si fulan bin si fulan. Boleh tak boleh? Kalau orang tu kata boleh. Sebab apa boleh? Sebab Nabi benarkan ganti haji, Nabi benarkan bayar fidyah puasa. Maka baca Quran juga boleh, haji boleh, baca Quran boleh. Kalau dia kata macam tu, okey. Bab khilaf. Siapa nak kata bid'ah? Dia kata bid'ah. Siapa nak kata sunnah? Dia kata sunnah. Ikut mazhab Hanbali itu boleh, ikut mazhab Syafi'i itu tak boleh. Tapi kalau orang tu kata, benda ni bagus, bukan ada masalah, memang Nabi tak buat tapi dia bagus, itu apa? Itu confirm bid'ah. Jadi tuan-tuan nak bezakan dia dekat mana? Alasan buat tu sebab apa? Tak ada ulama mana pun yang kata benda ni memang Nabi tak buat tapi nampak cantik. Tak ada ulama guna alasan. Hadis menjadi sandaran utama bila mereka meletakkan hukum. Ini sifat ulama. Jadi sebab tu kena jaga baik. Tuan-tuan, bid'ah dengan sunnah ni perkataan yang biasa ulama guna. Ulama tak marah pun. Imam Malik menggunakan amal ahli Madinah sebagai hujjah. Imam Syafi'i kata guna amal ahli Madinah itu bid'ah. Dia tak tuduh Imam Malik ahli bid'ah, tapi perbuatan tu kalau orang nak kata bid'ah itu hak. Orang mazhab Hanbali dia akan kata kunut dalam solat subuh itu bid'ah. Orang mazhab Syafi'i kita kata apa? Kunut dalam solat subuh itu sunnah. Sebelum kita sambung, tuan-tuan ni mazhab apa sebenarnya? Itu soalan penting tu, mazhab apa sebenarnya? Kita mazhab Syafi'i ya. Nanti ambil kelas jadi 40 ni kita sambung macam kita ambil kelas Syafi'i juga. Bau soalan sikit kita amal mazhab Syafi'i hujung kita tak tahu. Kita kadang-kadang kan orang tengok apa? Biasa jadi kat sini ataupun kat Malaysia. Orang kata pengikut mazhab Syafi'i ni loser. Bukan kita tahu nak berhujah. Sebab kita tak baca kitab mazhab Syafi'i. Kita pergi baca kitab orang mazhab lain. Kita baca kitab Ibn Taymiyah mazhab Hanbali, kita baca kitab Ibn Qayyim mazhab Hanbali, kita baca kitab Syekh Abdul Aziz bin Baz, kita baca kitab Subul Salam dan sebagainya. Kita pergi ambil mazhab lain. Kitab mazhab Syafi'i kita baca. Lalas sebahagian orang tidak tahu sebenarnya Imam Syafi'i itu beramal dengan hadis juga. Bahkan kaedah hadis Imam Syafi'i lebih kuat daripada mana-mana imam mazhab lain.
Tapi kita tak baca. Kita dah ingat mazhab ni tak ada hujah. Lagi kita pun jadi loser. Apa kata bid'ah, tak apa, memang bid'ah semua. Jadi baca kitab mazhab Syafi'i, kita dah jumpa banyak hujah kan. Kita tak tahu kadang-kadang. Jadi sunnah dan bid'ah ni, konklusi dia adalah perkataan yang biasa di kalangan ulama. Mereka guna. Tak boleh, kita tak boleh kata bid'ah, bawa pecah belah. Tak ada pecah belahnya. Kawan ni kata sunnah, kawan ni kata bid'ah, selesai masalah. Tapi masalah dia tidak ada masalah, dia pergi tuduh orang. Ini kau buat, kau masuk neraka. Tapi ada orang buat itu, tak ada orang buat pun. Tak ada siapa buat benda tu. Pandangan berlaku di kalangan ulama mazhab juga, mereka berbeza dan mereka sebut. Cuma semua orang sepakat, kalau tak ada hujah, ibadat tu tak boleh buat. Itu beza kita. Tuan-tuan, belajar fiqh ni manhaj kena betul. Bukan nak bagi solat kita sama. Tak, solat kita tak boleh sama. Sebab para sahabat pun berbeza. Mereka berbeza. Tapi sama je apa? Sama je hujjah. Ada orang baca at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Tanya dia sebab apa? Sebab dia kata ini riwayat daripada Ibnu Abbas. Okey. Ada orang baca at-tahiyatu lillah wa salawatu wa thayyibat. Tanya dia sebab apa? Dia kata ini riwayat Ibnu Mas'ud. Kita kata okey. Ada orang baca at-tahiyatu lillah wa zakiyatu lillah wa thayyibatu wa salawatu lillah. Tanya dia sebab apa? Dia kata sebab ini riwayat Umar. Okey. Ada orang dia baca qunut ketika subuh. Tanya dia sebab apa? Dia kata aku buat ni sebab ini riwayat Abu Hurairah. Okey. Ada orang dia tak mau buat qunut. Tanya dia sebab apa? Dia kata sebab ini riwayat Ibnu Mas'ud dan Ibnu Umar. Okey. Tuan-tuan, yang penting apa? Kenapa penting sangat nak tahu hadis? Sebab kita nak relatekan amalan kita dengan hadis, dengan sunnah Nabi. Tapi kalau tanya orang, walaupun perbuatan dia betul lah kena dengan hadis, tapi tanya dia sebab apa buat benda ni? Sebab dia kata benda ni cantik. Tak apalah ada atau tak ada, tapi cantik. Dia dikira telah melakukan kesalahan walaupun ibadat dia betul. Ini jalan kita menuju ibadat. Sebab itu apa sahaja benda kita buat, pastikan sekurang-kurangnya kita baca hadis, kita jumpa dalilnya. Betul salah ni benda kedua. Benda pertama, mencari yang benar itu lebih penting. Hujjah, mencari hujjah. Orang bukan mengajar, para ulama, ulama fiqh, mereka tak ajar orang suruh ikut mazhab dia. Imam Syafi'i tak paksa orang ikut mazhab dia. Tetapi apa yang dia buat, dia bagi semua hujjah di atas perbuatannya. Aku buat ni, ini sebab dia. Ikut sebab dia. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Sebab ibadat ini akhirnya rukun ibadat ni dua rukun ibadat. Satu, ikhlas. Ikhlas kerana Allah. Tak ikhlas, ibadat tertolak. Kalau ikhlas tak, tapi ikhlas dia separuh-separuh. Ibadat kan macam mana? Ibadat dia pun separuh-separuh juga. Dia bangun solat subuh, dia tengah mengantuk. Ataupun dia tengah fikir, dia pergi kerja nak buat apa. Time takbir, betul niat dia kerana Allah. Time baca Fatihah, dia tengah fikir projek. Apa nak buat, sampai habis solat. Maka solat dia pun separuh-separuh. Tapi kalau ibadat dia betul-betul riak untuk tunjuk kepada manusia. Orang ramai puasa dengan Asyura ni, aku pun nak puasa juga. Dia orang kata apa pula tak puasa, dia pun puasa. Ibadat dia tak ada ikhlas, hilang amalan ibadat dia. Haji, dia kata aku bukan nak pergi haji lagi, tapi orang duk kata semua pergi haji, aku pergi haji juga. Hilang. InsyaAllah tak ada, kita fikir dulu. Kalau begitu, ikhlasnya hilang. Jadi syarat pertama mesti ikhlas. Syarat yang kedua, isabah. Isabah maksudnya apa? Bila kita panah betul-betul tepat. Itu maksudnya isabah. Musib maksudnya kena. Lelaki kalau betul kan, ini beza lelaki dengan perempuan. Lelaki kalau dia cakap betul, kita kata apa? Lelaki kalau dia cakap betul, kita suka, kita kata apa? Hada musibun. Ini betul. Tapi kalau perempuan dia buat betul pun, betul lah tepat, kita kata apa? Hadihi musibatun. Musibat bahasa Melayu. Kalau bahasa Arab nama dia apa? Musibat tu balak juga lah. Ini jadi musib betul. Syarat yang kedua mesti isabah. Betul. Takat mana betul? Takat
cari. Tuan-tuan, mencari kebenaran ini satu benda yang kita contoh kalau rajin baca kitab-kitab hadis, kita akan jumpa yang hidup Nabi ini hidup yang jelas daripada Nabi bangun pagi sampai Nabi tidur. Ada bab yang mungkin kita tak faham, 2-3 bab kita tak faham. Ada beberapa bab mungkin kita tak faham, tapi keseluruhan hidup Nabi, contoh kalau baca Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kita nampak keseluruhan hidup Nabi. Nampak daripada Nabi bangun tidur sampai Nabi tidur, apa Nabi buat? Ketika Nabi perang, ketika Nabi solat, jelas. Kadang-kadang saya tahu orang biasa orang cuba kata, oh jangan baca kitab hadis ni, baca kitab hadis nanti sesat. Baca kitab hadis boleh sesat. Ini semua benda-benda kau dah. Saya nak cerita sikit sebelum kita berhenti. Cerita seorang sahabat saya. Sahabat saya cerita dalam beberapa hari sebelum. Sahabat saya ni dekat PLKM, kita sekali satu camp. Dan dia ni memang orang ini kata jemuan. Jemuan bukan bahasa Arab, bahasa Penang. Jemuan ni maksudnya memang hancur lingkup. Duduk sekali dekat camp PLKM. Lepas tu duduk PLKM, saya jumpa dia, kita lepak tengah minum kat kedai. Tengah lepak minum, ada kawan seorang lagi tanya bab agama, cerita bab agama, kawan seorang lagi cerita bab solat ke apa. Lepas tu dia duduk diam apa bodoh kan. Lepas tu macam mana datang cerita saya pun tak tahu. Dia pun kata, oh aku dah lama dah ni. Berapa lama dah, 4-5 bulan tak mandi wajib. Tak mandi wajib bukan tanda dia tidak ada sebab yang menjadikan dia perlu mandi wajib. Tak mandi wajib maksudnya dia memang buat tak tahu je lah. Saya tanya, itu dah ni budak yang hantu. Tak mandi wajib maksudnya dia tak semayang. Kalau dia semayang orang dia bahalul sungguh. Tak mandi semayang, tak solat, tak puasa apa. Lama dah. Saya tanya dia, sebab apa tak mandi wajib? Dia kata susah kan nak mandi wajib. Kanan 3 kali, kiri 3 kali, nak kena baca niat tu, nak hafal macam-macam pula. Dia kata tak susah pun, mandi wajib senang kan. Dia tanya macam mana? Mandi je lah, alirkan air seluruh badan. Lepas tu niat macam mana? Niat dia memang nak mandi wajib, niat mandi wajib je lah. Itu je. Dia terkejut, macam ni je. Betul macam ni. Dia tak percaya orang mula. Betul macam ni. Kadang kita guna otoriti lah. Aku ustaz ke kau ustaz? Orang cakap tak percaya. Ini cara dia. Niat aku mandi wajib kepada Allah, alirkan seluruh badan. Dia tu macam mana nak tahu agama yang mudah? Saya kata dia ni, nak tahu agama yang mudah ni senang. Dia tanya, siapa nak belajar agama? Dengan siapa nak belajar? Macam kita biasa, kita suka tazkiyah kan, recommendation. Orang ni bagus, orang ni tak bagus, ni bagus, ni tak bagus. Ini sesat, ini tak sesat. Dia pun sama ni, ustaz mana yang bagus ni nak belajar? Saya kata tak payah belajar ustaz mana-mana. Foundation mesti kuat, basic mesti kuat. Lepas tu baru cari ustaz. Basicnya apa? Saya kata dia, kau habis beli Sahih Muslim, baca Sahih Muslim. Sebab Sahih Bukhari kalau tuan-tuan biasa baca, dia bab dia agak susah sikit nak faham. Bab dia apa? Imam Bukhari ni bab dia agak tinggi, kena ada fiqh pun boleh faham bab dia. Sahih Muslim susunan dia mudah, baca dia faham. Saya bagi dia, saya suruh dia beli Sahih Muslim. Nak bagi takut juga dia tak baca, rugi pula kan. Dia tak confident ni orang kan. Beli Sahih Muslim dah baca. Dia baca Sahih Muslim. Ini cerita betul ni. 2-3 bulan khatam Sahih Muslim. Baca. Budak mak rempit yang tak mandi wajib asalnya, 2-3 bulan khatam Sahih Muslim. Macam baca novel. Kenapa dia habis baca? Kita tanya, kenapa habis baca? Dia kata nampak seronok, nampak hidup Nabi. Ialah daripada baca novel, tengok kehidupan budak-budak bercinta ni. Saat dia tu apa, perempuan tu dia menikah dengan orang lain, dia pun tension pergi masuk askar lah, cerita-cerita dongeng. Lebih baik baca hadis Nabi. Macam mana Nabi perang, macam mana Nabi makan, macam mana Nabi dengan isteri, Nabi dengan anak-anak, Nabi kawal negara. Mula baca, dia kata aku seronok baca Sahih Muslim sampai habis. Tapi bila dah habis Sahih Muslim, itu masalah juga lah. Masalah dia tak boleh berguru dengan orang. Tok guru cakap, salah ni Nabi. Ini masalah. Mungkin itulah sebab dia tok guru tak bagi anak murid baca pun. Anak murid baca banyak sakit kepada tok guru. Masalah tok guru malah baca. Jadi murid tanya tok guru tak jumpa pun. Murid kata ada ni dalam Sahih Bukhari.
Mungkin sebab itulah guru tidak menggalakkan murid membaca. Jadi tuan-tuan, petua mudah nak kenal sunnah, nak kenal bid'ah, baca Sahih Bukhari, baca Sahih Muslim, baca macam kita baca novel dulu, kita nampak hidup kita. Buat sampai bila kita angkat takbir yang nak solat, kita rasakan yang aku angkat takbir ni macam lagi angkat. Jangan bayang Nabi kat depan dia syirik. Ini yang jadi jasa sufi pula kan. Kita buat ibadat tu kita rasa sebiji macam Nabi buat. Kita nak pakai selipar ni, masukkan kaki kanan, kita rasa sama macam Nabi buat. Oh, itu kita nak. Jalan nak masuk masjid, kita baca zikir, sama macam zikir Nabi baca. Sampai ke tahap tu mudah-mudahan Allah ikat hati kita dengan sunnah. Dan apabila Allah ikat hati kita dengan sunnah, kita tak boleh mudah buat bid'ah. Sunnah pun tak habis amal, buat bid'ah macam mana? Masalah dia kita tak tahu sunnah. Sebab tu kita dah isi macam-macam benda lain. Al-Auza'i kata inna wa hadhihi al-qulub aw'iyatun. Jantung manusia ni bekas makanan. Fashriduha fi kitabillah. Fashriduha bi kitabillah. Isilah dengan kitabullah. Kalau kita isi penuh dengan kitabullah, kita tak larat nak buat benda lain, tapi kita tak isi masalah dia. Itu yang macam-macam benda kita isi. Belajar tahajud Nabi, tahajud tiap-tiap malam. Tak ada masa kita nak pergi majlis zikir padang lampu malam-malam. Tapi masalah dia kita tak ambil tahu tahajud Nabi. Itu kita kata, oh malam ni free jom kita buat majlis ni. Malam esok free jom kita buat majlis lagi satu pula. Sebab kita tak isi dengan apa yang diajar oleh Nabi SAW. Zikir Nabi ajar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 kali. Subhanallah wa bihamdihi 100 kali. Lepas solat Nabi ajar 33. Masa nak tidur Nabi ajar 33. Kalau kita amalkan semua ni, kita tak ada masa kita cukup untuk amal semua ni. Masalah ada bila orang tak belajar hadis. Dia tak tahu apa Nabi ajar, dia jumpa, oh baca Allah 1000 kali. Dia boleh ulang Allah 1000 kali. Betul sebut nama Allah, tapi Nabi tak ajar. Zikir yang Nabi ajar punya banyak, dia tak baca. Benda yang Nabi tak ajar dia pergi baca. Bila jiwa kita tidak diisi dengan sunnah, macam-macam benda datang. Macam-macam benda datang. Tapi bila kita ikat dengan sunnah, benda-benda yang datang ni kita boleh tapis. Oh ini betul, ini tak betul. Yang ni boleh, yang ni tak boleh. Saya tengok baca blog 2-3 hari lepas, ada orang buat ketua nak jumpa Karim. Kita tahu tapi apa, 7 helai rambut, lepas tu 7 kuku kaki, 7 kuku tangan, letakkan sekali, kita apa, 5 kurut apa. Tuan dengar tu jangan buat lah. Dengar bagi perhatian. Lepas tu letak dalam ucap, letak sebelah rumah. Kita kata manusia ni kalau hidup dia tidak diterangi dengan sunnah, memang bodoh sungguh dia. Bodoh tak ada dah. Isi sunnah dalam jiwa kita tidak masuk. Jadi saya setakat ni dulu untuk ini. Mudah-mudahan bersama-sama kita dapat manfaat walaupun mengurusi. Jazakallahu khairan katsiran wa Ustaz Hasan. Cukup jelas panjang lebar, dan saya fikir kalau satu sesi lagi tak mencukupi dengan apa yang Ustaz silakan. Dengan apa tu, dengan masa yang ada, saya rasa saya terus buka kepada apa-apa soalan kepada siapa yang berhajat. Silakan siapa yang berhasrat, insya-Allah. Ataupun saya mulakan dengan soalan yang ada dengan saya ni.
soalan saya tentang bacaan zikir secara kuat selepas solat. Adakah apa-apa sokongan apa tu di sebalik amalan ini ataupun perbezaan semata-mata? Ada hadis yang Ibn Abbas sebutkan yang dia dengar, dia tahu yang Nabi habis solat ni dengan bunyi takbir. Jadi hadis riwayat Muslim, tak silap saya, para ulama membahaskan hadis ni. Di kalangan ulama, antara yang bahaskan hadis ni Imam Syafi'i. Jadi pandangan Imam Syafi'i dalam bab ni, bila Ibn Abbas kata dia dengar, artinya dia tak solat lama. Kalau dia solat, dia tak payah cerita dia dengar, maksudnya dia di luar. Dan bila Ibn Abbas di luar, artinya pada ketika itu dia mesti masih kecil. Kalau dia besar takkan orang sembahyang dah pergi duduk luar. Jadi berdasarkan rangkuman hadis ni, makna di sebalik hadis ni, Imam Syafi'i buat kesimpulan yang katakan Nabi zikir, suara Nabi didengar oleh orang yang berada di luar masjid. Pada ketika itu Ibn Abbas masih kecil dan dia tak solat dengan Nabi. Berdasarkan perbuatan sahabat, tak ada sahabat yang berzikir dengan kuat selepas solat. Bahkan Ibn Mas'ud bantah. Maka kesimpulan Imam Syafi'i, dia gabungkan semua cerita ni, Imam Syafi'i buat kesimpulan zikir secara kuat oleh imam dilakukan untuk mengajar makmum. Makmum tak tahu, ataupun makmum budak kecil, imam boleh zikir secara kuat. Tapi apabila makmum dah faham, imam zikir dengan pelan. Sebab maqasid daripada zikir itu mengingat Allah. Itu maqasidnya. Mengingat Allah sempurna dengan diri masing-masing. Dan Imam Syafi'i kata makmum tak perlu zikir dengan kuat. Itu pandangan mazhab Syafi'i. Ibn Hazmin rahimahullah, mazhab Zahiri, dia kata memandangkan ada zikir, ada hadis Nabi zikir dengan kuat, jadi boleh zikir dengan kuat bila masa pun boleh. Jadi bab ni berbeza pandangan. Cuma kalau kita kumpulkan semua hadis, pandangan Syafi'i lebih kuat berdasarkan gambaran hadis tu dan juga perbuatan Nabi. Contoh perbuatan Nabi lepas solat ni, ada balik, boleh sambung balik. Pandangan Nabi ketika solat ni berbeza. Dalam Musannafat disebutkan, kadang-kadang lepas solat Nabi duduk. Nabi duduk lama. Tapi Nabi duduk lama, Nabi akan berpusing dulu lah. Kadang-kadang lepas solat Nabi terus bangun. Sebahagian sahabat kata kadang-kadang Nabi bangun seolah-olah Nabi tengah duduk di atas bara api. Lepas solat, kadang sekadar Allahumma anta salam wa minka salam tabaraka ya dzal jalali wal ikram. Nabi terus bangun. Kadang-kadang Nabi zikir 33. Kemudian Nabi bangun. Kadang-kadang Nabi duduk subuh sampai duha, baru Nabi bangun. Jadi kaedah pelaksanaan Nabi ini berbeza-beza ketika beribadat. Buat satu cara secara tetap beramai-ramai, wallahu a'lam, itu tidak dicontohkan oleh Rasulullah dan juga para sahabat. Orang kata doa ni, sebagai orang kata biarlah kita doa ramai, kalau doa sendiri-sendiri kita tak erti. Dan doa pun tak erti. Contoh masalah tak erti doa ni, orang kata sebab apa tak erti doa? Dia kata susah, tak faham bahasa Arab. Jadi untuk imam doa kita amin je lah. Doa ni tak mesti bahasa Arab pun, bahasa apa pun tak tahu. Bahkan di dalam solat pun, ketika kita sujud, kita tak erti bahasa Arab, Nabi benarkan kita doa. Jadi doa bahasa apa pun tak tahu. Tapi jangan doa kuat ketika sujud lah. Sujud, ya Allah minta aku kaya. Orang sebelah kejut. Doa sendiri masing-masing. Nak doa dengan imam tidak dianjurkan, tidak ditunjukkan. Hatta ketika Nabi perang pun, Nabi angkat tangan, Nabi doa seorang-seorang. Sahabat tengok Rasul SAW, sahabat kata, Abu Bakar kata, ya Rasulullah, Allah takkan mengecewakan kita. Nabi doa seorang. Nabi tak ajar Abu Bakar main ke doa orang. Ada kalanya Nabi doa dan sahabat amin. Doa istisqa, minta hujan, Nabi doa dan sahabat amin. Ketika Nabi berkhutbah, Nabi doa dan sahabat aminkan. Tapi kebanyakan hal doa Nabi masing-masing. Nabi tidur dengan isteri, Nabi doa. Isteri Rasulullah doa, tidur.
Nabi tak doa secara jamaah. Nabi solat di masjid juga, Nabi doa dan orang lain doa. Jadi zahirnya itulah yang ditunjukkan di dalam nas. Bila kita ada hajat, kita doa kepada Allah. Satu lagi, bagaimana pandangan Ustaz lafaz Al-Fatihah untuk si fulan yang meninggal dunia dari konteks bid'ah? Anjuran untuk membaca Al-Fatihah. Ikut mazhab Hambali sunnah, ikut mazhab Syafi'i bid'ah. Ikutlah mazhab tuan-tuan, sebagaimana kita cerita tadi. Kenapa bid'ah? Oh, tanya kita. Imam Syafi'i cerita bab ni dalam kitab Ikhtilaful Hadis. Dikumpulkan ibadat yang boleh sampai dengan ibadat yang tak boleh sampai. Apa ibadat yang Nabi ajar boleh sampai? Pertama, haji boleh sampai. Lagi, boleh ganti puasa dengan fidyah. Kita tak boleh ganti puasa untuk orang, tapi boleh buat fidyah. Wakaf atas nama orang lain boleh tak boleh? Boleh. Kita ada duit, kita nak pergi wakaf atas nama mak kita, kita boleh buat wakaf atas nama orang. Sedekah boleh tak boleh? Boleh. Aku sedekah ni bagi pihak dia. Akikah, orang tu miskin sangat, tak ada duit, dia ada anak, kita bagi dia, aku tolong buat akikah untuk anak kau. Boleh. Itu semua boleh. Apa benda yang tak boleh? Solat. Solat tak boleh buat untuk orang lain. Kita tak boleh, ish, jahat sangat ni, tak sembahyang, kesian dia tadi dia masuk rumah, aku tolong sembahyang untuk kau. Solat tak boleh. Jadi ada dua jenis ibadat. Ikut mazhab Hambali, memandangkan semua ni boleh, jadi baca Quran pun boleh. Tapi ikut pandangan Imam Syafi'i, ibadat-ibadat yang boleh semua tu, dia gunakan duit. Upah haji gunakan duit, bayar fidyah gunakan duit, wakaf gunakan duit. Duit tu hak kita. Suka hati kita, kita nak pindahkan kepada siapa yang kita nak. Tapi salat, jiwa kita tak boleh pindahkan. Jiwa kita antara kita dengan Allah. Baca Quran, guna jiwa ke guna duit? Maka ikut mazhab Syafi'i, sebab dia ibadat personal, perseorangan, jadi pahala itu tidak boleh dikirimkan kepada orang lain. Ikut mazhab Syafi'i. Itu ulasan Imam mazhab Syafi'i. Saya bermazhab Syafi'i. Tuan-tuan mazhab Hambali, tuan-tuan bersuka. Soalan terakhir. InsyaAllah kalau terakhir. Minta maaf Ustaz, nak minta penjelasan sedikit lagi Ustaz mengenai kullu bid'atun dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Dalam ayat itu ditekankan dua kali kullu. Ya. Jadi bagaimana para imam tu boleh membezakan lagi bid'ah tu, sedangkan Rasulullah SAW dah kata kullu bid'atun dhalalah. Nabi sebut kullu bid'ah dhalalah, setiap bid'ah sesat dan setiap sesat di neraka. Para imam fiqh mereka bahaskan, mereka sebut bid'ah bagi dua jenis. Zahirnya nampak macam Nabi sebut benda lain, mereka sebut benda lain zahirnya. Tetapi para imam mereka ni cerdik. Nabi SAW bercakap tentang ada satu maksud yang Nabi nak sampaikan dengan perkataan bid'ah itu. Maka bila Nabi sebut tentang bid'ah, ada satu maksud khas yang Nabi nak sampaikan. Bukan maksud bahasa, tapi perkataan ba dan ilm, dia perkataan yang bawa banyak benda. Wa ma kuntu bid'an minar rusul. Nabi kata, aku bukan rasul yang baru, aku bukan rasul yang bid'ah. Bid'ah ni semua benda baru. Kalaulah semua benda baru haram, haramlah semua benda masalah. Tak boleh semua benda baru haram. Maka para ulama tahu yang bila Nabi sebut perkataan bid'ah, Nabi tidak maksudkan bid'ah di sudut bahasa, tapi Nabi maksudkan ada benda lain bid'ah. Muhdatsat, benda-benda rekaan. Nabi tak maksudkan dengan rekaan itu semua jenis rekaan. Nabi maksudkan rekaan-rekaan tertentu. Dalilnya apa? Dalilnya ada rekaan yang Nabi benarkan. Salman Al-Farisi cadangkan buat longkang.
Nabi benarkan. Sahabat cadangkan tukar posisi tentera, Nabi benarkan. Sahabat buat tanaman dengan cara lain, tak ikut apa yang orang di Madinah buat, Nabi benarkan. Maksudnya yang dikehendaki itu bukan maksud bahasa, ada benda lain. Apa benda itu? Maka para ulama mereka mengumpulkan hadis-hadis berkaitan larangan Nabi. Bila kita kumpul semua, kita akan dapati larangan Nabi adalah muhdatsat dalam bab agama. Man ahdatha fi amrina ma laysa minhu. Siapa yang buat dalam urusan kami yang tak ada asalnya, maka itu tertolak. Jadi daripada situlah para ulama menyebutkan asal perkataan bid'ah ada dua jenis. Ada yang dilarang, ada yang tak dilarang. Sebab banyak-banyak juga kes begitu. Nabi gunakan perkataan yang kadang-kadang perkataan itu di sudut bahasa maksudnya besar. Jadi para ulama kena hadkan apa yang tak kena. Khamar, sebagai contoh khamar. Dalam khamar, kalau kita pecahkan, banyak unsur dia. Dia ada air, dia ada yeast, kita katakan ada alkohol dan ada semua. Adakah Nabi maksudkan semua benda diharam satu-satu dia? Para ulama kata tak. Tidak diharamkan satu-satu dia. Apa yang haram? Apabila dia jadi khamar, dia jadi benda yang menutup fungsi akal kita, dia haram. Tapi kalau kita pecahkan satu persatu, tak, dia tak haram. Jadi para ulama mereka kasih mereka details untuk tunjukkan yang sebenarnya tujuan mereka satu je. Mereka nak tunjukkan kepada kita apa yang Nabi kehendaki daripada perkataan. Itu tugas ulama. Ulama Kristian kerja dia apa? Dia tulis benda baru. Tak ada dalam agama, dia tulis. Ulama Islam kerja dia apa? Dia suluh bagi kita nampak yang ni yang Nabi nak. Itu fungsi ulama, dia pergi suluh. Kalau ulama dia buat fungsi suluh, kita ikut cakap dia. Tapi kalau ulama dia buat fungsi tulis, fungsi tulis ni macam mana? Kalau kita kenal orang, kadang-kadang kita tanya orang, saya ada masalah tengah fungsi. Tak boleh kita tanya orang, takut, malam-malam rasa takut, nak tidur je rasa takut. Tanya ustaz, apa nak buat ustaz ketua? Ustaz kata bacalah a'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa hamazati syaitan wa yahdurun. Kita tanya dia, pasal kau kena baca benda ni ustaz? Ustaz kata yang ni Nabi baca. Nabi ajarkan sahabat, bila sahabat takut baca benda ni. Itu apa? Fungsi dia apa? Fungsi dia suluh. Hadis ada, kita tak tahu dia tolong suluh bagi kita nampak. Pergi jumpa ustaz seorang lagi, ustaz malam saya tak boleh nak tidur, ustaz rasa takut, apa nak buat? Ustaz kata ambil kacip satu. Kacip tu letak bawah seorang bantai. Jadi bila setan nampak kacip tu, setan takut, setan tak boleh iman. Ini kita kata dia bukan tukang tulis, dia bukan tukang suluh, dia tukang tulis. Jadi tuan-tuan pilihlah guru-guru yang menyuluhkan kita kepada sunnah. Jangan pilih tukang tulis.